Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hari ini kita bertemu untuk siri tadabbur Quran bercerita. Topik kita hari ini adalah takwilan Yusuf. Ini adalah siri yang terakhir. Ini adalah siri yang terakhir yang bercakap tentang Nabi Yusuf AS. Kita telah membuat 6 siri dan ini siri yang ke-6. Kita akan habiskan kisah Nabi Yusuf malam ini insya-Allah. Baik, tanpa membuang masa kita follow. Takwilan Yusuf. Recall. Tuan-tuan, inilah rujukan kisah Yusuf dan juga Yaqub, Ishaq dalam Al-Quran. Kita fokus pada Nabi Yusuf AS. Berarti tuan-tuan, sekurang-kurangnya bahagian yang Yusuf itu kita telah membaca habis dah pun, ataupun kita akan habiskan hari ini. Bahagian yang Yusuf dan juga Yaqub kita akan habiskan hari ini insya-Allah. Siapakah Yusuf AS? Tentang Yusuf AS ini bila kita semak daripada keturunan Ibrahim, Nabi Ibrahim ada 2 orang anak, Ismail dan Ishaq. Daripada keturunan Ishaq datangnya Nabi Yaqub AS. Yaqub tu nama lain dia Israel. Dan Nabi Yusuf adalah anak Nabi Yaqub, anak ke-11 Nabi Yaqub daripada 12 orang adik-beradik. So Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Itu nasab salasilah keturunan Nabi Yusuf AS. Jom kita recall kronologi hidup Nabi Yusuf sebelum abang-abang dia bertaubat. Kisah Nabi Yusuf semua bermula dengan satu mimpi. Yusuf mimpi, lalu ayah dia Yaqub minta agar mimpi itu dirahsiakan. Kemudian abang-abang Yusuf buang Nabi Yusuf ke dalam telaga. Kemudian jual pula Yusuf kepada rombongan musafir. Kemudian rombongan musafir itu jual pula Yusuf kepada satu orang lelaki nama Al-Aziz Mesir. Kemudian dia digoda oleh isteri Al-Aziz itu. Kemudian digoda pula oleh para perempuan Mesir. Lalu dia dipenjarakan. Yusuf dalam penjara dia takbir mimpi Raja Mesir. Lalu dibebaskan dari penjara. Kemudian dilantik jadi menteri kerana takbir mimpi Raja Mesir itu. Kemudian abang-abang Yusuf datang beli bekalan makanan dari Mesir waktu kemarau. Abang-abang dia datang beli makanan sebab Mesir dia jual cukup-cukup, jual murah. Yusuf merangka strategi, lalu abang-abang dia datang semula ke Mesir, kali ini bawa Bunyamin. Setelah dia datang bawa Bunyamin, Yusuf rangka strategi yang lain, lalu dia berjaya tahan adik dia Bunyamin. Tak boleh balik. Abang-abang Yusuf pun ceritalah perihal Bunyamin itu kepada bapa mereka Yaqub. Namun Yaqub tak percaya kepada statement anak-anak dia 10 orang tersebut. Abang-abang Yusuf lepas satu masa mereka terpaksa kembali ke Mesir sebab mereka nak merayu dengan Mesir untuk bekalan-bekalan makanan. Tuan-tuan, kalau saya tanya tuan-tuan pasal poin yang itu, waktu abang-abang Yusuf datang ke Mesir merayu bekalan makanan dari Mesir untuk kali yang seterusnya, keadaan ekonomi abang-abang dia macam mana? Stabil ke? Okey ke macam mana? Merudum. Teruk. Sehingga mereka datang jumpa Yusuf nak merayu bekalan makanan tu hanya membawa barang-barang tukaran yang lekeh, yang tak ada harga sangat. Kemudian dia minta Yusuf sedekah pula, lebih-lebihkan lagi bagi sebab mereka beli sikit lah. Menunjukkan bahawa pada waktu tu bekalan makanan ataupun status ekonomi abang-abang Yusuf ni rendah sikit, jatuh miskin bapa ke dana. Keadaan itu menyebabkan Yusuf mendedahkan identitinya. Lalu abang-abang dia pun kata, lah hang ke Yusuf, betul lah abang-abang ni memang jahat pun, abang-abang memang tak guna, abang-abang salah. Mereka pun mengaku salah. Kemudian abang-abang Yusuf maafkan Yusuf, termasuk Bunyamin juga maafkan abang-abang dia. Lalu semua anak-anak Yaqub berbaik-baik semula. 12 orang anak-anak Yaqub berbaik-baik semula. Kisah Nabi Yusuf dengan abang-abang dia, setelah abang-abang dia taubat dan mengaku salah, berakhir dengan ayat ini. Qala, Yusuf berkata,
La tathrib alaikumul yaum. Tiada sebarang tathrib. Forgive and forget. Lupa teruslah apa korang buat. Kita move on terus daripada whatsoever yang berlaku dulu. La tasrib alaikumul yaum. Hari ini tak ada sebarang cercaan kepada kalian hari ini. Yaghfirullahu lakum. Semoga Allah ampunkan kalian. Wa huwa arhamur rahimin. Allah lah yang maha penyayang dari setiap yang sayang-sayang tersebut. Allah lah yang paling penyayang dari setiap yang sayang tersebut. Kelas lalu berakhir dengan Yusuf. Bunyamin berbaik-baik semula dengan semua abang-abang mereka. Topik kita hari ini bermula dengan berita gembira untuk Yaqub. Berita gembira untuk Yaqub. Tuan-tuan tolong update saya kejap. Nabi Yaqub pada waktu anak-anak dia 12 orang ni telah berbaik-baik semula, telah berjumpa Yusuf Bunyamin. Ayah dia Yaqub tahu tak cerita ni? Jawab Ustaz. Tahu ke tak tahu? Tak tahu. Tak tahu. Ataupun lebih tepat, belum tahu. Sebab berbaik-baiknya ini di Mesir. Abang ayah dia belum tahu. Cerita ni belum dapat dekat ayah dia lagi. Maka tuan-tuan, sewaktu mereka berbaik-baik itu, dah sembang-sembang, kita recall lah. Apa khabar orang kampung? Orang kampung tak baik sangat. Orang kampung lapar ni sebab makanan kita sikit. Bukan setakat makanan sikit, kami pula bawa barang tukaran yang tak bernilai, menunjukkan bahawa memang papa kata sungguhlah kita adik-beradik kita dekat Kanaan ni. Maka dia pun sembang, pak cik tu hidup ke tak? Oi, pak cik tu mati dah. Jiran sebelah rumah tu anak dia kahwin dah sekian. Anak aku, anak saudara hang tu dah kahwin hak sekian. Anak hak kecil tu kahwin sekian. Dah beranak pinak dah ahli keluarga ni. Dia pun sembang. Lepas sembang, buka cerita pasal ayah mereka. Ayah apa khabar? Tuan-tuan kena jawab tak? Bila kita sebut ayah kat kampung apa khabar? Kalau tuan-tuan hidup zaman tu, tuan-tuan akan cakap apa tentang ayah Nabi Yaqub Ayah Yusuf dan Degan ni? Apa khabar ayah? Jawab satu tuan-tuan. Macam tu lah, sihat orang tua. Khabar baik. Khabar baik. Cara orang tua lah. Baik-baik cara orang tua. Tapi betul lah, sihat lah. Nabi Yaqub. Sihat lah. Mata Tak dia sihat. Ayah masih bersedih atas kehilangan Bunyamin dan masih teringatkan Yusuf. Ayah ni duk menangis tak ingatlah pasal hang. Menangis tak ingatlah pasal Bunyamin. Itulah apa mereka akan beritahu kat Yusuf. Ayah ni menangis banyak. Oh, ayah memang tua. Dah lah tua menangis banyak. Mata tak nampak pula dah. Mata dia jadi putih mana ni. Cataract. Separa buta dah ayah kita. Yusuf pun dengar, oi ayah jadi sampai macam tu dah. Bla bla bla. Muka ayah macam ni. Ayah bongkok lagi. Ayah bongkok dah pakai tongkat dah lah ni. Bla 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 macam-macam. Mereka pun bercerita tentang ayah mereka, Yaqub. Bila bercerita itu, maka sekarang kita masuk bahagian berita gembira untuk Yaqub. Yaqub adalah ayah Nabi Yusuf alaihissalam. Maka bila Yusuf berbaik semula dan dia dengar berita tentang ayah dia Yaqub, dia pun kata, abang, izhabu biqamisi haza. Abang, balik ke Kanaan. Pergilah kalian jumpa ayah kita. Biqamisi haza. Kali ini pergi bawa baju aku yang ini. Dia pun bagilah satu baju kepada baju Yusuf. Dia bagi dekat abang dia supaya abang dia bawa balik ke Kanaan. Abang, izhabu biqamisi haza. Bawa baju ni bawa balik ke Mesir, bawa balik ke Kanaan. Fa'alqu ala wajhi abi. Lemparkan baju ini kepada wajah ayah. Perkataan dia alqu, lempar. Tapi tuan-tuan, ramai orang tak terjemah lempar, dia terjemah usap. Tak salah. Terjemah usap tu tak salah. Tapi tuan-tuan, alqa ni maksudnya lempar. Terjemah lebih tepat, lempar. Tuan-tuan, yang ikut kelas tadabbur dengan saya. Bila sebut lempar tu adalah istilah Quran. Alqa, lempar, adalah istilah Quran untuk sesuatu yang bersifat apa? mukjizat. Terima kasih. Mukjizat. Tuan-tuan ingat statement tu?
Bila Allah guna perkataan alqa, lempar adalah istilah Quran untuk sesuatu yang bersifat mukjizat. Dalam arti kata lain, kalau tuan-tuan buat, dia tak jadi. Dia kena Rasul buat, Nabi buat, baru kemukjizatan itu berlaku. Tuan-tuan buat, tak jadi. Allah guna perkataan alqa ataupun lempar ini, nanti bila kita study kisah Nabi Musa, banyak kali tuan-tuan dengar perkataan lempar. Lempar tongkat, tongkat jadi ular. Mak Musa lempar Musa dalam sungai untuk dihanyutkan berbagai. Perkataan dia lempar. Ahli sihir Fir'aun melemparkan diri mereka jatuh tersujud kerana kalah lawan mukjizat sihir dengan Musa. Lempar. Dan hari ini tuan-tuan jumpa lagi perkataan lempar, cuma ini kisah Nabi Yusuf. Bukan bermaksud abang-abang dia ambil baju tu dan lempar kena muka ayah dia. Bukan maksudnya begitu. Maksudnya ini adalah satu bentuk kemukjizatan yang Allah buat terhadap baju Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf kata, abang-abang, bawa baju ni balik pergi jumpa ayah. Lepas bawa baju ni balik pergi jumpa ayah, wa alqahu ala wajhi abi. Ambil baju ni, usap, lempar. Lempar dia kata usap. Usaplah dekat muka ayah. So ayah pun ambil, ayah pun kata, oh ni baju Yusuf ni, baju Yusuf ni. Baju Yusuf ni. Ayah dia pun pegang baju tu dan lap-lap muka. Baju Yusuf ke? Baju Yusuf ke? Ya'ti basiran. Dengan buat demikian, nescaya penglihatan ayah akan boleh lihat semula. Ingat tuan-tuan, perkataan tu bermula dengan alqu, lempar, bererti kalau tuan-tuan buat tak jadi. Benda ni bukan untuk tuan-tuan contohi. Benda-benda mukjizat begini bukan untuk tuan-tuan contohi. Sebab tu kalau ada orang pula duk pergi berubat ke apa-apa, dia kata ambil baju ni, ambil kentola ni, lap muka, nanti katarak tu luruh. Tuan-tuan, dia tak jadi. Dia tak jadi. Why? Sebab Allah guna perkataan alqu, lempar kepada benda-benda yang bersifat kemukjizatan. Okey abang-abang, first ambil baju ni, bawa pergi dekat Kanaan, lap muka ayah kita, nescaya katarak tu, nescaya mata ayah yang tak nampak tu akan boleh nampak semula. Tu satu. Yang kedua, tuan-tuan baca bahagian yang kedua, ayat bawah, wa'atuni, wa'tuni. Kemudian abang-abang, wa'tuni, bawalah bi ahlikum ajma'in. Bawalah mai jumpa aku. Seluruh ahli keluarga hampa semua. Seluruh ahli keluarga kalian datang bawa jumpa aku. Tuan-tuan, datang bawa jumpa aku, Musa. Datang bawa jumpa Musa maksudnya kena datang ke mana? Jawab. Ke Mesir. Datang ke Mesir. Pasal apa kena bawa semua main Mesir ni? Pasal apa? Pasal apa kena bawa semua main Mesir? Why? Sebab Nabi Yusuf berpuasa di Mesir. Ada jawapan lain? Kanaan tak ada makanan. Sebab Kanaan tempat yang terjejas teruk, makanan tak ada. Itu satu hal. Boleh je kita bawa bekalan makanan pergi, tapi dia cost tak efektif lah. Kalau nak bawa makanan pergi, nak bawa makanan pergi, cost tak efektif, pengurusan tak efektif. Pengurusan yang efektif adalah bawa seluruh ahli keluarga tu datang pindah ke Mesir. Sebab aku ada kuasa kat sini. Tuan-tuan bayang ketika ahli keluarga abang-abang bila sebut ahli keluarga abang-abang, dia bermaksud kakak ipar dia mai. Dia ada 12 orang abang, dia ada 10 orang abang, Bunyamin adik. Bayangkan Bunyamin tu tak kahwin lagi supaya kita keluarkan Bunyamin daripada equation ni. Bayang 10 orang. 10 orang tu dah kahwin. Maksudnya mereka ada sekurang-kurangnya 10 kakak ipar. Tu kalau abang dah kahwin 2 ke apa, kakak ipar dah ramai lah. Okey, bawa kakak-kakak ipar mai. Bawa habis segala anak-anak. Kalau ada cucu pun bawa sekali cucu-cucu mai. Kalau ada hamba, bawa semua hamba-hamba tu datang. Bawa seluruh ahli keluarga datang ke Mesir. Don't worry, tiket datang Yusuf support. Don't worry, datang sini nak kerja kat mana Yusuf boleh adjust. Don't worry, datang sini nak makan apa Yusuf boleh take care of it.
Don't worry, datang sini nak tinggal kat mana, Yusuf take care benda tu. Tuan-tuan bagi tahu saya. Agak-agak tuan-tuan lah ketika seluruh ahli keluarga abang-abang dia dengan mak ayah dia semua pindah datang ke Mesir. Perkataan dia pindah. Datang tu maksudnya datang pindah, bukan datang melawat, datang pindah. Ketika mereka semua datang pindah tu, agak-agak mereka dapat layanan biasa-biasa ke layanan VIP? VIP ya. VIP lah. Sebab mereka ni tetamu kepada Mesir, tetamu kepada Al-Aziz. Mereka tetamu Al-Aziz, mereka dapat layanan VIP. Bukan itu saja tuan-tuan. Layanan VIP satu hal, rumah, kalau dapat rumah PPRT ya. Oh, paling-paling tak dapat dapat istilah mudahnya dapat rumah yang berjenis lah, bukan rumah PPRT. Bukan PPRT terjemah bahasa Melayu boleh ya? PPRT, Projek Perumahan Rakyat Termiskin. No. Mereka tak dapat rumah PPRT, mereka dapat rumah yang berjenis lah. Mungkin dapat semidi di KL kot. Something like that. Mereka dapat rumah yang proper sebab mereka adalah tetamu Yusuf dan mereka adalah keluarga Yusuf AS. Mereka datang. Okey abang, bawa baju ni, pergi balik Kanaan, lap muka ayah. Lepas tu bawa seluruh ahli keluarga datang ke Mesir. Maka tuan-tuan, tolong bagi tahu saya. Ada dua permintaan Al-Aziz Yusuf. Ada dua permintaan. Permintaan satu apa dia? Lemparkan baju Baju. ke ayah. Usap Mata. baju ke mata ayah. Nombor dua? Bawa ahli keluarga ke Mesir. Bawa seluruh ahli keluarga mai pindah datang ke Mesir. So tuan-tuan, rombongan abang-abang Yusuf pun packing barang bertolaklah dari Mesir. Bertolak dari Mesir nak pergi ke Kanaan jumpa ayah mereka. Bismillah. Walamma faslatil 'ir. Tak kala rombongan dari Mesir abang-abang Yusuf tu bertolak. Baru bertolak tuan-tuan, tak sampai lagi. Perjalanan dari Mesir pergi ke Kanaan 8 hari. Kita dah pernah bincang kan? 8 hari perjalanan. Mereka baru keluar je daripada pintu gerbang Mesir itu. Tak kala rombongan itu bertolak sahaja. Qala abuhum. Berkatalah ayah mereka Yaqub. Ayah mereka duduk dekat Kanaan. Ya, ayah mereka Nabi ya. Keluar sahaja anak dia 10 orang daripada Mesir itu. Ayah dia pun berkata di Kanaan. Inni la ajidu riha Yusuf. Ayah bau macam bau Yusuf ni. Ayah ada bau macam bau Yusuf. Laula an tufannidun. Kalau korang nak anggap ayah tak siuman, tapi ayah nak cakap betul-betul. Ayah betul-betul bau Yusuf. Ayah mencium bau Yusuf. Baru mereka tak sampai lagi pun 8 hari perjalanan. Baru bertolak. Qalu, siapa-siapa yang ada di keliling ayah dia, isteri-isteri ayah dia mungkin, hamba-hamba ayah dia mungkin, anak perempuan ayah dia, cucu cicit kepada Yaqub pun kata, Tallah, demi Allah, innaka lafi dalalikal qadim. Ayah ni betul-betul berada dalam dalalik, dalam kesesatan, kekeliruan. Ayat kita ni nyanyuk lah. Qadim sebab tua. Nyamuk sebab dah expired. Nyanyuk sebab dah tua. Ayah ni betul-betul nyanyuk. Ada kepatut duk tak duk, tiba-tiba bau Yusuf. Tuan-tuan. Duduk tak duk tak duk. Tak semena-mena Yaqub bagi tahu kata dia terbau-bau Yusuf. Ingat tuan-tuan, kita dengar cerita ni daripada sudut pandang yang besar. Kita tahulah kenapa dia bau Yusuf. Cucu cicit, sepupu sepapat, anak-anak perempuan Nabi Yaqub tak tahu kenapa tiba-tiba ada isu terbau-bau Yusuf. Maka dia pun kata, ayah ni betul-betul nyanyuk ni. Lain macam ni, menangis setiap malam. Menangis teringat Yusuf dengan Bunyamin. Hari ni tiba-tiba tak semena-mena. Tengah duk bangun pagi, bagi tahu kata, bau Yusuf. Confirm ayah kita dah nyanyuk. Confirm lah. Asalnya tak lama tadi, orang tua ni tak lama dah. Ayah kita confirm nyanyuk. So, Abang Yusuf pun berjalan sehari, 2 hari, 8 hari sampai dekat Kanaan. Abang Yusuf pun tiba lalu bertemu ayah mereka Yaqub. Tuan-tuan, bila bertemu ayah mereka Yaqub, benda pertama kena buat apa dia?
Baling baju. Usap baju. Usap baju ke mata. Maka tuan-tuan, falamma ja'al Bashir. Tak kala satu orang pembawa berita gembira. Bashir. Satu orang pembawa berita gembira. Soalan saya, berapa orang bawa berita gembira? Jawab. Satu Orang. Satu orang. Berapa orang bawa berita gembira? Satu orang. Yang kedua, apa berita gembira tu? Yusuf ada lagi. Kurang tepat. Bukan. Yusuf Al-Aziz. Satu orang bawa berita gembira. Apa berita gembira? Okey, Sat. Jangan jawab lagi, Sat. Kita baca balik. Saya tunjuk balik. Tuan-tuan, ini berita gembira dia. Ayat ni bagi kita kata, falamma anja al-Bashir. Apabila datang satu orang pembawa berita gembira tu. Alqahu, dia pun lempar ataupun dia pun usap berita gembira itu. Dia lempar ataupun dia usap berita gembira itu ala wajhi, kepada wajah Yakub. So tentang berita gembira tu apa dia? Dia boleh baju. Baju tu daripada Yusuf. So tuan-tuan, berita gembira tu adalah baju. Berita gembira yang dimaksudkan dekat sini adalah baju Yusuf. Berapa orang yang bawa baju Yusuf? Jawab. Satu. Sebab tu ayat tu penting. Satu orang pembawa berita gembira. Berita gembira yang dimasukkan bukan berita kata, ayah nak tahu tak kata Yusuf hidup lagi. Bukan berita tu. Berita gembira yang dimasukkan adalah baju. Sekarang, dia baju ada satu. Sebab tu seorang je boleh bawa. Kenapa dalam banyak-banyak berita gembira, Allah panggil baju itulah berita gembira. Padahal ada berita gembira lain. Yusuf masih hidup, tu berita gembira lain. Bunyamin masih hidup, tu pun berita gembira juga. Bunyamin dengan Yusuf ni bangsawan di Mesir. Berita gembira. Yusuf ni sebenarnya dia menteri di Mesir. Kaya di Mesir. Semua tu berita gembira. Tapi tuan-tuan, dalam banyak-banyak berita gembira, Allah memanggil baju Yusuf itu sebagai berita gembira. Soalan, kenapa? Pesanan daripada Yusuf. Nabi Yakub. Kak Lin. Mukjizat dari baju tu memulihkan penglihatan Nabi Yakub. Satu, sebab baju itu berita gembira kerana ia datang bersama mukjizat. Nanti lepas lap, dia boleh tengok semula. Okey? Statement tu betul? Ada nak tambah tak? Kenapa baju itu? Kak Mas. Sebab sebelum tu Nabi Yakub dah cakap kan, dia dah tercium bau Yusuf. Dia cium dah bau, which is bau daripada baju tu. Alright, berita gembira. Ada sebab lain kenapa baju berita gembira? Pesanan daripada Nabi Yusuf masih hidup. Ulang balik Kak Ramlah. Maksudnya Nabi Yusuf tu masih hidup lah. Oh, baju itu bukti Yusuf masih hidup. Dia dapat cium baunya. Mujizat. Kalau anak-anak dia beritahu, ayah, Yusuf masih hidup. Okey tu. Tak perlu baju. Kenapa baju? Bukti. Pesanan daripada Al-Aziz. Pasal mulanya baju yang cerita Yusuf yang dicampakkan ke yang pada asalnya memang cerita baju juga lah. Bawa balik baju Yusuf. Alhamdulillah. Tuan-tuan, kenapa baju yang penting? Sebabnya begini tuan-tuan. Pertama sekali, kalaulah duk tak duk, anak-anak dia beritahu kata, ayah, Yusuf hidup lagi. Cakap mulut ya. Tak bawa bukti. Cakap mulut ya. Tuan-tuan ingat, statement daripada anak Nabi Yakub ni bukan boleh pakai sangat. Not valuable. Tak boleh pakai sangat. Sebab itu, kalaulah ayah, abang-abang dia datang, ayah, Yusuf hidup lagi. Mungkin Yakub tak percaya. Tapi ayah, Yusuf masih hidup dan ini bukti. Baju. Ini bukti. Ini baju Yusuf. Cuba ayah bau baju Yusuf ni. Betul tak bau Yusuf? Ayah dapat bau. Oh, betul bau Yusuf. Yang hang sebut Yusuf masih hidup tu berita tak berapa gembira sebab tak boleh nak verify. Tapi bila bau baju ni, verify. Ini betul bau Yusuf. Ini betul baju Yusuf. Tu satu. Yang kedua, Dulu. Masa Yusuf hampa kata kena makan serigala dulu, kalian bawa baju sebagai khabar buruk. Mereka bawa baju, tengok baju berlumuran darah, Yusuf mati.
sekarang apa? Sebagai ganti kepada kisah baju Yusuf berlumuran darah, kononnya bukti Yusuf mati, sekarang dibawalah baju Yusuf yang penuh dengan kemegahan tersebut daripada Mesir sebagai bukti bahawa Yusuf masih hidup. Itu bukti. Itu bukti. Dan itulah berita gembira yang sangat gembira sebagai bukti bahawa Yusuf masih hidup. Sebab itulah disebut tentang baju Yusuf sebagai benda paling gembira sekali. Dan tuan-tuan, pembawa baju Yusuf tu seorang kan? Soalannya, siapakah seorang ini? Satu orang ini, rombongan yang datang itu mungkin 10 orang. Abang-abang Yusuf semua datang. Tapi tuan-tuan, orang yang kata, aku nak ambil baju tu bagi kat ayah. Hampa jangan ambil, aku nak ambil baju tu bagi kat ayah. Tuan-tuan, siapakah orang itu? Orang itu Quran tak cerita siapa by name, tapi Quran bagi tahu seorang. Siapakah seorang itu? Tuan-tuan, seorang adalah Levi's. Tolong. Levi's, sebab orang yang sama Levi's ni, dialah yang pergi sembelih kambing, dialah pergi lumuk darah kambing dekat baju Yusuf, dan dialah yang dulu tipu ayah dia, kata Yusuf mati dengan baju palsu tu. Dia nak tebus kesalahan dia tipu ayah dia first round dulu, dia pun kata ke adik-adik, ke abang-abang dia, ke adik-adik dia yang lain, baju Yusuf ni bagi aku pegang, bagi aku tunjuk ke ayah, bagi aku yang lap muka ayah, aku nak tebus balik salah aku yang dulu bawa baju tu. Levi's, anak nombor 4. Walaupun tak disebut nama, tapi kita tahu berdasarkan teks Quran, ada satu orang sahaja tukang bawa. So fahamlah kita satu orang tu, berdasarkan Bible, satu orang tu adalah Levi's, sebab dia nak cover balik salah dia yang first dulu. So tuan-tuan, kita baca balik ayat ni. Falamma anja al-bashir. Ketika satu orang pembawa berita gembira datang. Alqahu, dia pun usap berita gembira itu, merujuk kepada baju. Dia pun usap berita gembira itu, merujuk kepada baju. Ala wajhihi, di atas wajah Yaqub. Fartadda basira. Lalu penglihatan Yusuf pun, penglihatan Yaqub pun datang semula. Boleh lihat semula, ketrak dia luruh. Dia menangis seronok Yaqub kali ni kan, ketrak dia luruh. Qala, Yaqub pun kata, siapa dia hak tadi kata ayah nyanyuk tu? Siapa dia kata ayah nyanyuk tu? Alam aqul lakum, kan ayah dah kata dah kat hampa semua dulu, inni a'lamu minallah ma la ta'lamun. Kan ayah dah kata dah kat hampa semua, ayah tahu sesuatu daripada Allah, benda yang kalian tak tahu. Ayah cakap lama dah. By ayat tu adalah ayat kelas lalu. Ayah tahu sesuatu daripada Allah, benda yang kalian tak tahu. Ayat tu adalah ayat kelas lalu. Benda apa yang ayah tahu daripada Allah, benda yang kalian tak tahu? Ayah terima wahyu. Bukan setakat ayah terima wahyu, ayah tahu bahawa Yusuf ada mimpi sesuatu masa kecil dulu. Dan mimpi itu belum berlaku. Dan sekarang ura-ura gaya-gaya mimpi itu nak tertunai telah pun ada. Ayah tahu sesuatu daripada Allah, benda kalian tak tahu. Tu pun korang kata ayah nyanyuk. Tu pun korang kata ayah buta. So tuan-tuan ingat, sebut pasal nyanyuk. Nyanyuk ni perbuatan yang... Nyanyuk ni perbuatan dia. Tak sebut wah nyanyuk ni. Keadaan aku lah. Sifat. Sifat. Terima kasih. Sifat. Tuan-tuan, nyanyuk. Sifat nyanyuk. Sifat nyanyuk ni terpuji atau tercela? Nyanyuk. Puji ke tercela? Tercela. Maksudnya tak bagi Natural kot kalau dah tua nyanyuk. Natural. Soalan saya terpuji atau tercela? Atau tuan-tuan, nyanyuk adalah sifat tercela. Sehingga baginda Nabi Muhammad mendoakan agar dihindari sifat nyanyuk. Dan tuan-tuan, kisah Nabi Yaqub ini adalah satu gambaran di mana haram ataupun mustahil bagi Nabi untuk nyanyuk. Tua mana pun seorang Nabi, mustahil bagi Nabi untuk nyanyuk. Sebab nyanyuk adalah sifat reverse. Sifat yang ayat mudahnya sifat kekurangan lah. Yang mana nyanyuk ni something to do dengan akal. Dan Rasul, antara sifat Rasul, semua Nabi termasuk baginda Muhammad SAW adalah fatanah, bijak. So
Kalau Rasul pun nyanyuk, maka Rasul tu tak fatanah lah, tak bijak lah. Sebab itu tuan-tuan, kita sebut Rasul, mustahil bagi Rasul terpelihara Rasul daripada sifat nyanyuk. Maka Yakub kata, siapa yang kata ayah nyanyuk ni? Bukankah ayah dah bagi tahu? Ayah tahu daripada Allah benda yang kalian tak tahu. Selesai. Yakub pun cium baju tersebut, dia boleh tengok semula, dia pun tengoklah anak dia 10 orang berbagai. Anak dia pun ceritalah tentang Yusuf dan Bunyamin di Mesir. Mereka pun cakap itu, mereka pun cakap ini. Antara benda yang mereka cakap yang penting sehingga Quran rekod semula adalah ayat ini. 10 orang abang Yusuf pun kata, ya abana, wahai ayah kami, istaghfir lana zunubana. Wahai ayah, mohonlah keampunan untuk kami terhadap kesalahan-kesalahan kami. Istaghfir lana zunubana. Istaghfir. Istighfar. Tuan-tuan pernah dengar kata istighfar? Tapi mereka tak kata mereka istighfar. Mereka kata, wahai ayah, mohon ayah tolong istighfar untuk kami. Maksudnya minta ayah doa sebagai untuk mohon keampunan dari Allah supaya kami diampunkan. Wahai ayah, kami nak minta agar ayah doa kepada Allah agar Allah ampunkan semua dosa-dosa kami. Anna kunna khati'in. Sesungguh-sungguhnya kami memang orang salah. Mereka mengaku salah. Mereka mengaku kepada Nabi Yakub, mereka buang anak adik mereka dalam telaga, semua mereka mengaku. Wahai ayah, atas sebab benda-benda kami mengaku ni, minta tolong ayah doa kepada Allah agar Allah ampunkan salah kami tersebut. Sekarang tuan-tuan, benda yang kita sentuh pada hujung kelas lalu dan sekarang kita baca semula ayat tersebut, saya nak tanya tuan-tuan, kenapa doa kepada Allah untuk Allah ampunkan dosa kepada anak-anak Yakub? Sebab kelas yang lalu Nabi Yusuf maafkan abang-abangnya, yang tu tak pelik. Kemudian Nabi Yusuf kata, semoga Allah maafkan kalian. Soalan saya kelas yang lalu, kenapa tiba-tiba kena sebut Allah maafkan kalian? Sedangkan abang-abang Yusuf ni ada salah dengan Yusuf. Bukan ada salah dengan Allah. Itu soalan saya. Kelas yang lalu saya tanya, kenapakah Yusuf sebut kepada abang-abang dia, semoga Allah ampunkan kalian? Sedangkan abang-abang dia ada salah dengan Yusuf. Dan Yusuf dah maafkan. Allah kenapa tiba-tiba kena minta Allah maafkan juga? Seterusnya dalam ayat yang sebentar tadi pula, abang-abang Yusuf mengaku salah dekat ayah dia, minta maaf dekat ayah dia, dan insya-Allah ayah dia maafkan. Tapi bukan setakat ayah dia maafkan, mereka minta pula ayah mereka supaya minta kepada Allah agar Allah maafkan. Soalannya, mereka salah kepada Yusuf dan mereka salah kepada Yakub, ayah mereka. Yusuf dah maafkan, Yakub dah maafkan. Kenapakah Yusuf dan Yakub kata, semoga Allah maafkan kalian. Kami akan minta Allah maafkan kalian. Soalan, apa kaitan Allah dengan cerita ni? Berdosa dengan Rasul, berdosa dengan Allah. Berdosa dengan Rasul ke berdosa dengan orang? Rasul. So kalau berdosa dengan saya, tak ada kaitan dengan Allah? Macam mana tu Ustaz? Berdosa dengan orang, berdosa dengan Allah. Berdosa dengan manusia, equal tu berdosa dengan Allah. Itu maksud akak. Berdosa dengan manusia adalah dosa dengan Allah. Tuan-tuan, dosa dengan manusia adalah dosa dengan manusia itu. Tapi tuan-tuan kena ingat, setiap perbuatan yang kita buat secara vertikal ada efek secara horizontal. Setiap benda yang kita buat muamalah berurusan dengan sesama manusia, dia ada efek dengan Allah Ta'ala. Dengar statement saya. Semua benda yang kita buat secara horizontal, secara vertikal, secara sesama manusia, secara makhluk, dia ada efek dengan Allah secara horizontal. Maksudnya begini tuan-tuan, dengan contoh, bila saya tumbuk satu orang, saya salah dengan orang tersebut. Tapi sebenarnya saya salah dengan dua orang. Saya tumbuk satu orang, saya salah dengan orang yang saya tumbuk, dan saya salah dengan Allah yang melarang manusia tumbuk sesama manusia tanpa sebab.
Bila saya pergi bakar pokok, saya pergi tebang pokok tepi jalan, tak ada apa-apa sebab. Saya tebang pokok tepi jalan, tak ada apa-apa sebab. Saja malas, boring, tangan gatal kan, saya pergi potong pokok tepi jalan. Saya pergi kepok pokok, saya pergi buat macam-macam lah. Saya salah kepada pokok itu dan saya salah kepada Allah yang suruh jaga alam. Bila saya mengumpat satu orang, saya salah kepada orang yang saya umpat. Dan saya salah kepada Allah yang larang saya dari mengumpat. Bila saya mencuri, saya salah dengan orang yang saya curi harta dia. Dan saya salah kepada Allah yang larang manusia mencuri. Maksudnya tuan-tuan, jangan anggap bila kita salah dengan satu orang, kita hanya salah dengan dia seorang. No. Bila kita salah dengan satu orang, dia ada dua efek. Kita salah dengan dia dan kita salah dengan Allah. Atas satu perbuatan yang sama. Jelas? Kalau jelas, sekarang saya nak tanya. Saya tanya satu orang lah, supaya lebih tersusun lagi. Faik. Ya Ustaz. Ni Faik kena BSP ya? Ya betul. Dia. Alright Faik. Bayangkan keadaan begini. Aku salah dengan hang lah. Aku ada buat salah dengan hang. Contoh aku mengumpat hang, Faik. Kemudian Faik, aku mengumpat hang, lepas tu aku pun minta ampun lah. Lepas aku minta ampun, hang pun maafkan. Dekat akhirat esok settle tak settle? Settle untuk maknanya saya tak ada tak ada apa-apa between saya dengan Ustaz, tapi mungkin ada dosa dengan Allah yang melarang untuk nak mengumpat. Maka tuan-tuan, sebab tu kena minta maaf dekat dua pihak. Saya kena minta maaf dengan Faik sebab saya ada umpat dia, dan saya juga kena minta maaf kepada Allah sebab saya mengumpat Faik. Faik, ada tak keadaan saya minta maaf lebih kurang macam ni lah. Hang saman aku kat mahkamah, kemudian aku pun kalah saman, lepas tu peguam hang pun buat teks cara-cara minta maaf, aku pun sign lah cara-cara minta maaf dulu. Maka saya pun kata, maka dengan ini saya bersalah, saya minta maaf kepada Faik pelbagai. Saya minta maaf tu tak ikhlas pun. Saya kata, dia menang mahkamah pula, saman malu. Okeylah, aku minta maaf lah Faik, aku minta maaf lah. Oleh kerana saya minta maaf lah, Faik pun maafkan juga. Settle tak urusan sesama kita Faik dekat akhirat? Aku dah minta maaf, dan hang pun dah maafkan. Settle tak settle? Kalau itu berkenaan soal macam hati pula, maknanya sebab dia tak ikhlas memaafkan. Ada, hang ikhlas lah sebab aku dah malu dah kan. Dah masuk paper lah. Hang dah puas hati lah. Soalan. Selesai tak urusan antara kita? Dah selesai. Selesai tak urusan aku dengan Allah? Tak. Masih apa tak? Sebab tak bertaubat ataupun tak beristighfar kepada Allah, tak minta maaf pun. Minta maaf dengan Allah tak berlaku. Tambah-tambah pula dalam kes contoh saya buat tadi, saya rasa macam dia ni upah peguam hebat, aku tak salah pun. Saya masih lagi in denial bahawa saya bersalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, saya nak ulang balik statement saya tadi, apabila kita salah dengan manusia, dia ada isu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Maka tuan-tuan, ada beberapa keadaan. Keadaan satu, bila kita salah dengan manusia dan kita minta maaf kepada manusia itu, ada keadaan manusia itu maafkan, Allah juga maafkan. Ya Allah, Faik, dulu aku ada salah dengan hang, aku minta maaf. Faik memaafkan. Ya Allah, dulu aku jahat sangat, aku buat maksiat dengan ramai orang, aku buat zalim dengan ramai orang. Allah maafkan aku. Allah juga maafkan. Selesai. Ada keadaan saya minta maaf kepada Faik. Faik, sorry, aku tikam hang pada belakang menyebabkan hang tak naik pangkat tu dekat KWSP. Saya dah buat something yang bunyi macam tu. Faik pun kata, kau dah yang tikam aku pada belakang menyebabkan aku tak naik pangkat. Ya Faik, betul Faik, tapi tu cerita 10 tahun lepas. Aku minta maaf dengan Faik ya. Faik, boleh tak hang kata tiada maaf bagimu? Ikut situasi orang ketika tu. Mungkin kalau
Ada setengah orang dia maafkan, ada yang tak. So, jawapannya, kau ada hak tak nak kata tiada maaf bagimu? Ada. Ada hak. Saya kata, Faik, please maafkan saya. Cerita 10 tahun lepas, please maafkan. Faik berhak untuk kata, no, tiada maaf bagimu. Tapi tuan-tuan, bila Faik kata, tiada maaf bagimu, saya pun dah menyesal, saya minta maaf. Faik kata, no, tiada maaf bagimu. Saya juga perlu lagi datang kepada Allah. Ya Allah, aku dah minta maafkan Faik. Faik tak mau maaf aku. Tapi ya Allah, kau boleh maaf aku kan? So tuan-tuan, ada keadaan, saya ada salah dengan manusia, saya ada salah dengan Faik. Faik tak mau salahkan, tak mau maafkan. Saya mohon kepada Allah dan Allah maafkan. Bermaksud dekat akhirat esok, saya hanya perlu berurusan dengan Faik. Tidak ada urusan dengan Allah atas kesalahan itu. Sebab Allah dah maafkan. Ada keadaan Faik maafkan, Allah maafkan. Ada keadaan Faik tak maafkan, tapi Allah maafkan. Ada keadaan Faik maafkan, tapi Allah tak maafkan. Contohnya macam mana? Faik, 10 tahun punya cerita tu aku minta maaf tu. Faik pun dia tobat dah, saya pun Faik pun tobat dah, dia masuk tablik ke apa bagai. Dia pun kata okey lah ustaz, 10 tahun punya cerita tu maaf lah. Faik pun okey maafkan. Tapi tuan-tuan, saya pun kata, "Oi, senangnya Faik maafkan." Oh, syok je ni, mentang-mentang aku ustaz. Saya minta je dapat, saya minta dapat. Maka tuan-tuan, saya pun nak seronok seorang-seorang kata Faik maafkan. Padahal saya tak maksudkan pun minta maaf tu. Dia skrip. Macam tuan-tuan raya lah. Bila tuan-tuan raya, tuan-tuan minta maaf zahir dan batin. Ikhlas kan minta tu? Kadang-kadang tuan-tuan yang minta maaf tu pun tak ikhlas. Yang dia sebut aku maafkan pun tak ikhlas. Tuan-tuan, ada keadaan dia dah maafkan tapi Allah belum maafkan. Sebab itu akhirat ni tuan-tuan, isu dosa kita sesama manusia ni, dia ada urusan sesama manusia dan urusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat sekarang ada soalan tak? Ustaz, nak tanya, kenapa dia minta daripada Nabi Yaakob untuk nak mohon keampunan Allah instead of mohon sendiri? Yang tu bahagian lepas ni. Tu KIV sekejap. Ada soalan lain setakat sekarang? Tak ada. Ya Kak Mas. Tak ada soalan. Tak ada. Baik tuan-tuan, alalang tak ada soalan. Sekarang saya nak bagi satu situasi baru. Situasi baru masih lagi dengan Faik tadi. Saya buat salah dengan dia dan saya minta maaf kat dia. Dia pun maafkan. Dekat akhirat esok, tidak ada isu Faik tuntut keadilan lah. Sebab Faik dah maafkan. Saya pun dah minta maaf. Faik dah maafkan. Ada keadaan Faik maafkan tapi saya tak minta maaf. Sama ada saya minta maaf secara tak ikhlas ataupun saya tak minta maaf langsung tapi Faik maafkan. Kan ada keadaan di mana ada orang buat salah dengan tuan-tuan tapi tuan-tuan kata tak apalah saya maafkan je lah. Padahal dia tak minta maaf pun. Orang yang buat salah dengan kita tu masih lagi dia buat perangai. Tapi kita tak mau panjang cerita, kita kata tak apalah, maaflah. Tuan-tuan, dekat akhirat esok, orang itu mungkin kita maafkan, kita tak tuntut dari dia apa-apa. Tapi tuan-tuan, Allah akan tuntut dari orang itu sebab orang itu tak minta maaf. Keadaan yang lain, keadaannya begini. Saya dengan Faik ada masalah, saya minta maaf tapi Faik tak maafkan, Allah maafkan saya. Akhirat esok Faik, hang boleh tuntut tak? Engkau tak maafkan tapi Allah maafkan aku. Akhirat hang boleh tuntut tak Faik? Boleh. So apa efek dia? Allah dah maafkan saya tapi Faik tak maafkan saya. Apa efek dia? Tak selesai juga. So nak selesai je lah. Lambat masuk syurga. Pahala kita diberikan kepada orang yang kita aniaya. Okey, Kak Amirah. Kak Amirah kata kalau kes macam tu, pahala saya yang menzalimi Faik akan dipindahkan kepada Faik. Betul ya Kak Amirah? Ya. Statement Kak Amirah tu tak salah, betul. Tapi tuan-tuan, saya dah pun dimaafkan oleh Allah. Bila saya dah dimaafkan oleh Allah, tiba-tiba pahala saya pergi transfer kat Faik juga. Apa fungsi saya minta maaf kat Allah tu? Maka tuan-tuan, ini keadaannya. Beza apabila orang maafkan dan orang tidak maafkan. Keadaan biasa, saya salah dengan Faik, Faik tuntut ke akhirat,
contohlah salah saya dengan Faik itu 10 pahala saya transfer dekat Faik. Contoh begitu. Kalau Faik tak maafkan, tapi saya dah taubat, saya minta maaf sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Tapi Faik tak maafkan juga. Akhirat esok dia tuntut 10 pahala itu. Siapa hakim? Allah hakim. Allah akan tanya, Faik kau nak apa? Aku nak keadilan, nak minta 10 pahala dari Nazar. Maka tuan-tuan, Allah boleh buat, okey Faik, nak ambil 10 pahala tambahan, anggap saja 10 pahala ni kerana Nazar telah pun salah dengan kau, dan Nazar, sepatutnya 10 pahala kau hilang. Tapi oleh kerana kau minta maaf kepada Allah, meskipun Faik tak maafkan, maka 10 pahala kau tu stay. Sebab itu tuan-tuan, kita kena usaha habis baik untuk minta maaf kepada manusia yang kita zalimi. Tapi kalaulah entah macam mana orang tu tak maafkan, ataupun orang tu mati dulu sebelum kita minta maaf, ataupun kita cari orang tu sebab kita nak minta maaf tak jumpa, jangan fikir panjang-panjang, minta maaf kepada Allah yang masih ada. Ingat tuan-tuan, saya pun ada buat salah dengan orang lama. Kadang-kadang saya buat salah dengan orang masa zaman sekolah rendah. Orang tu entah sekarang ada kat mana pun tak tahu. Sebahagian tuan-tuan yang tua-tua sikit ni, ada Facebook pun kawan tu tak nak Facebook. Nak cari balik kawan tu tak jumpa. Kadang-kadang tuan-tuan pun lupa dah. Tuan-tuan buat zalim apa kepada orang. Apa saja tuan-tuan pernah buat zalim sebelum ni, kalau tak boleh minta maaf ke orang itu, minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dulu kita ni tak guna ada buat salah dengan orang. Semoga-moga dekat akhirat, kalau ada orang itu tuntut pun, Allah boleh penuhi keadilan untuk dia tanpa ganggu pahala kita. Sebab itu bila Yusuf ini, abang-abang dia ada salah dengan Yusuf, mereka minta maaf kepada Yusuf dan Yusuf maafkan. Dalam masa yang sama, mereka masih minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Konsep sama, mereka salah dengan Yakub, ayah mereka. Mereka minta maaf kepada Yakub. Dalam masa yang sama, mereka minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat statement saya tadi, bila kita ada hubungan sesama manusia, hubungan itu juga efek hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada soalan tambahan? Ustaz. Ustaz. Ustaz Zarina dulu. Okey Ustaz, macam mana kita nak minta maaf dengan orang tu sedangkan kan zaman tu kita remaja, kita pun dah lupa nama dia. Saya dah sebut tadi, kita lupa kita buat apa, kita lupa kita buat zalim dengan siapa, kita tak tahu nak cari dia kat mana, kita hanya perlu minta maaf kepada Allah, semoga-moga orang itu ampunkan. Cukup. Ustaz, bermakna kalau kita bertaubat bersungguh-sungguh dengan Allah, maknanya akan terhapus ke dosa kita dengan orang tu? Maksudnya macam tu ke? Bukan hapus dosa kita dengan orang tu. Orang itu tetap akan tuntut ke akhirat. Cumanya kalau dia tuntut ke akhirat, kalau dia tuntut 10 pahala, bukan 10 pahala kita hilang, tapi 10 pahala yang dia demand pada kita tu Allah boleh ganti bagi kat dia. Supaya Allah tak zalimi dia dan Allah juga tak zalimi kita. Sekian, terima kasih. Ustaz, macam mana kalau contohnya kita rasa orang tu zalim kepada kita, tapi sebenarnya orang tu pun rasa macam kita zalim kepada orang tu. Yang ni urusan macam ni lah yang kita kena jumpa ke akhirat. Sebab Allah lebih tahu siapa zalim siapa. Tanya Pas kata dia zalimi Amno. Tanya Amno, terbalik. Tanya Pas kata Amno zalim dia. Tanya Amno kata Pas khianat, Pas zalimi aku. Tentang benda-benda macam ni, kalau dua-dua rasa macam mangsa, jumpa Allah Ta'ala, Allah bagi ta'ala siapa yang betul-betul mangsa dan pemangsa. So keadaan-keadaan beginilah tuan-tuan. Kalau kita salah, moga Allah maafkan. Kalau kita salah, moga Allah mudahkan urusan kita. Benda-benda macam ni satu tempat je boleh selesai ke akhirat esok. Ada soalan tambahan? Terima kasih. Tak ada soalan tambahan. Sekarang tuan-tuan, kita baca balik ayat ini. Ayat ini anak-anak Yakub pun bagi tahu qalu ya abana, wahai ayah kami, istaghfir lana zunubana. Wahai ayah, mohonlah keampunan buat kami. Tolong istighfarkan untuk kami terhadap kesalahan-kesalahan kami, dosa-dosa kami. Inna kunna khati'in.
Sesungguhnya kami memang orang buat salah. Kami memang salah. Qala, Yaqub kata, saufa astaghfir lakum rabbi. Baik. Ayah akan mohon keampunan buat kalian dari Tuhan kalian. Innahu huwal ghafur rahim. Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Sayang. Maka sekarang jawablah soalan yang Faid tanya tadi. Kenapa mereka tak minta maaf sendiri daripada Allah? Kenapa mereka minta ayah mereka doa kepada Allah agar Allah ampunkan? Tuan-tuan, tolong jawab Ustaz. Perbuatan mereka minta ayah mereka tolong doakan ni kita panggil perbuatan apa ni? Tawassul. Tuan-tuan, inilah nama dia tawassul dengan orang yang lebih soleh. Tawassul. Mereka ni masih lagi minta ampun kepada Allah. Bukan mereka tak minta. Mereka kata, Ya Allah, maafkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah. Minta maaf, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah. Mereka pun pergi jumpa orang yang lebih soleh. Dalam konteks ni, orang yang lebih soleh itu adalah ayah mereka sendiri. Wahai ayah, kami ada buat salah. Kami dah minta ampun kepada Allah. Tapi kami tak tahu Allah ampun kami ataupun tidak. Boleh tak ayah selaku orang yang lebih soleh juga minta daripada Allah supaya Allah ampunkan kami? Itu adalah apa yang dalam agama kita panggil tawassul. Tawassul maksudnya berdoa dengan perantara. Kita berdoa hajat tu hajat kita. Tapi kita minta hajat itu melalui orang soleh. Dalam konteks ni orang soleh itu masih hidup. Ayah dia Yaqub. Ayah dia memang soleh. Ayah dia Nabi. Anak-anak dia tak. Maka ayah dia pun angkat tangan doa. Tapi ayah dia bukan doa untuk diri dia. Ayah dia doa untuk orang lain. Itu nama dia tawassul dengan orang soleh yang masih hidup. Tawassul dengan orang soleh yang masih hidup ini memang dibenarkan dalam agama. Antara dalilnya adalah Nabi Yaqub mendoakan keampunan untuk anak-anak dia. Konsep yang sama juga dengan tuan-tuan nak exam. Bila tuan-tuan nak exam, tuan-tuan kata, Ustaz, doakan saya cemerlang. Cikgu, doakan saya cemerlang. Mak, doakan saya cemerlang. Tok Wan, doakan saya cemerlang. My girlfriend, doakan I cemerlang. Okay? Tuan-tuan, itu nama dia yang nak cemerlang kita. Tapi kita minta orang lain tolong doa. Dengan minta orang lain tolong doa untuk kita, itu nama dia tawassul. Berdoa untuk kita, tapi berdoa itu dengan ucapan orang lain, dengan doa orang lain. Tawassul. Tawassul yang bentuk macam tu, boleh. Saya ulang. Tawassul bentuk macam itu boleh. Bentuk macam lain tak boleh. Contoh bentuk yang tak boleh ni adalah tuan-tuan duduk atas tikar sejadah, tuan-tuan berkata, Ya Allah, dengan keberkatan Ustaz Nazar, sebab aku ni anak murid Ustaz Nazar, maka bantulah aku. Yang tu tak boleh. Sebab tuan-tuan minta kepada Allah, tuan-tuan pergi seru nama saya. Yang tu tak boleh. Tapi kalau tuan-tuan mai jumpa Ustaz Nazar, doa saya boleh tak? Saya pun kata, insya-Allah malam ni saya doakan. Tuan-tuan, yang tu tak apa. Sebab saya baca sendiri. Tapi kalau tuan-tuan doa, tuan-tuan pergi sebut nama saya, tak boleh. Tuan-tuan pergi sebut nama, wahai Allah, aku ni umat Muhammad. Atas kasih sayang aku kepada baginda Muhammad, maka engkau pun bla bla bla. Tak boleh. Tuan-tuan seru nama orang soleh dalam doa, tuan-tuan, tak apa? Tak boleh. Itu nama dia tuan-tuan seru. Tawassul sebegitu dilarang. Ataupun tuan-tuan lebih teruk lagi, tuan-tuan, kalau tuan-tuan ni over sikit, tapi keadaannya macam ni lah. Orang soleh tu depan tuan-tuan, tuan-tuan pun pergi pegang, contohlah, tuan-tuan pergi pegang bahu orang soleh tu, tuan-tuan pun kata, wahai Tok Syekh, dengan keberkatan engkau Tok Syekh, maka wahai Tok Syekh, minta apa? Dengan keberkatan engkau please lah bagi aku cemerlang, wahai Tok Syekh. Wahai Tok Syekh, anak aku sakit Tok Syekh. Wahai Tok Syekh, sembuhkanlah anak aku Tok Syekh. Tuan-tuan, doa macam tu bukan tawassul yang dibenarkan. Itu berdoa kepada orang soleh. Itu bukan berdoa melalui orang soleh. Itu berdoa dengan orang soleh. Yang tu haram. Bahkan syirik. Sebab berdoa ni hanya kepada Allah. Lebih teruk lagi kalau tuan-tuan berdoa dengan kubur. Kubur orang soleh. Hari ni ada penyakit, tuan-tuan, orang pergi dekat kubur Tok Wali mana-mana, pergi kat kubur ulama mana-mana, dia pergi pegang batu nisan, dia pergi doa. Ya Allah, dengan keberkatan Tok Syekh dalam kubur ini, maka engkau pun sekian. Itu semua dilarang. Yang boleh hanyalah seperti yang Yaqub buat. Yaqub masih hidup, anak-anak dia datang jumpa Yaqub, wahai ayah, tolong doa on behalf kami.
Itu tawasul dengan orang soleh yang dibenarkan. Wallahu a'lam. Ada soalan tambahan? Kawan-kawan Facebook tak tulis apa-apa. Tuan-tuan Facebook kalau ada tulis apa-apa saya baca. Jangan risau. Baik. Tak ada soalan tambahan, kita move on. Maka Nabi family dia 12 orang itu pun gembira semula, 12 orang itu pun elok-elok saja. 12 orang itu pun happy-happy semula. Kemudian berita baik untuk Yakub. All together, kesimpulan berita baik untuk Yakub. Satu, berita baiknya Yusuf dan Bunyamin masih hidup, berita baik. Lagi, mata Yakub boleh melihat semula, berita baik. Anak-anak mengaku salah dan bertaubat, berita baik. So berita baik untuk Yakub itu datang satu, lepas satu, lepas satu dan lepas satu. So tuan-tuan, ada dua permintaan Yusuf tadi. Nombor satu, usap baju. Dah selesai dah. Nombor dua apa dia? Nombor dua. Bawa semua ke Maka nombor dua, bawa ahli keluarga pindah ke Mesir. Maka seluruh ahli keluarga Bani Israel pun packing barang. Packing macam nak pindah lah. Akhirnya mereka packing, mereka pun bertolak pergi ke Mesir. Sampai saja di Mesir, masuk topik baru hari ini, takwilan mimpi Yusuf. Falamma dakhalu ala Yusuf. Tak kala mereka semua masuk menghadap Yusuf. Mereka masuk menghadap Yusuf, awa ilaihi abawai. Yusuf pun peluk kedua ibu bapa dia. Abawai, kedua ibu bapa. Tuan-tuan, mak Yusuf dah mati. So siapakah kedua ibu bapa tu? Belah ibu tu. Ibu tu siapa dia? Mak tiri. Mak tiri Yusuf. Perkataan tepat bukan mak tiri dah. Perkataan tepat mak saudara. Sebab istilah dalam agama, istilah bahasa Arab, ummi, which is kita sebut mak, ummi boleh guna untuk mak betul ataupun mak saudara. Mak tiri tak dia panggil ummi. Ni cuma istilah Arab ya. Kalau tuan-tuan cakap sehari-harian sebut mak boleh kepada mak tiri. Cuma dari segi bahasa, perkataan ummi hanya terpakai untuk mak betul ataupun mak saudara. Sama juga perkataan abi terpakai untuk ayah betul ataupun ayah saudara. Jadi abawai, kedua ibu bapa dalam ayat ini merujuk kepada ayah dia Yakub dan juga mak saudara dia yang juga mak tiri dia. Mak tiri, perkataan tepat mak tiri ya. Mak tiri tu dia, mak tiri kan. Mak saudara dia dan juga sekaligus mak tiri dia iaitu Zilfah. Yalah, saya lupa nama mak tiri dia. Laila, terima kasih. Laila. Maka dia pun peluk mak tiri dia, mak saudara dia pun peluk ayah dia. Oh lama tak jumpa, muah sikit. Falamma dakhulu ala Yusuf awa ilaihi abawai. Dia pergi dan dia peluk kedua mak ayah dia tersebut. Wa qala, kemudian Yusuf pun kata dekat ayah dia, Yusuf kata dekat semua orang-orang yang ramai-ramai itu, udkhulu Misran. Ayah, pakcik-pakcik sekalian, sepupu-sepupu sekalian, anak saudara sekalian, keipak-keipak sekalian, udkhulu Misran. Kalian semua masuklah ke Mesir. Insya-Allah aminin. Insya-Allah kalian semua selamat. Insya-Allah selamat. Insya-Allah selamat. Tuan-tuan, perkataan besarnya adalah apa kat situ? Dalam ayat tu, selamat. Mesir. Apa perkataan besarnya? Selamat. Insya-Allah. Perkataan besarnya insya-Allah sebab cerita masa depan. Masuk pindah ke Mesir. Tentang masa depan kamu di Mesir ni, insya-Allah selamat. Dan tuan-tuan, keadaan Bani Israel di Mesir memang selamat. Tapi selamat itu pada waktu Yusuf masih ada. Dan bukankah nanti Bani Israel akan diperhambakan di Mesir oleh Fir'aun? Itu masa depan yang lebih masa depan lagi.
Sebab itu perkataan insya-Allah tu penting sebab cerita tentang masa depan. Yusuf dia mungkin boleh kawal sehari 2 hari ke depan, seminggu 2 minggu ke depan. Tapi tuan-tuan dia tak boleh kawal lepas dia mati. Dia tak boleh kawal apa-apa yang lebih ke depan daripada lingkup kuasa dia. Tapi dia pesan pindahlah ke Mesir, insya-Allah selamat. Maka semua adik-beradik dia tu pun bersama keluarga dia yang besar itu pun pindah masuk ke Mesir. Dapatlah rumah masing-masing yang berbagai. Maka tuan-tuan pergi masuk pejabat Yusuf. Bila masuk pejabat Yusuf, wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy. Maka Yusuf pun bawalah mak dia, ayah dia pun Yusuf bawa angkat ibu bapa dia naik ke atas singgah sana. Tuan-tuan boleh bayang mereka pergi pejabat Yusuf, Yusuf ada singgah sana, ada arash, ada kerusi pejabat dia tempat segala pegawai-pegawai datang menghadap tu. Yusuf angkat mak ayah dia naik ke atas singgah sana tempat duduk kehormat tersebut. Wa kharu lahu sujjada. Sewaktu dia angkat, dia pelawak ayah dia dengan mak dia duduk atas kerusi kebesaran menteri Yusuf itu nama dia beradab. Dia beradab dengan mak ayah, dia angkat mak ayah duduk dekat kerusi singgah sana dia yang hebat tu. Tapi tindakan adab mak ayah dia pula wa kharu lahu sujjada. Mak ayah dia tunduk sujud kepada Yusuf. Mak ayah dia tak duduk atas singgah sana itu. Sebaliknya mak ayah dia tunduk hormat, sujud kepada Yusuf. Tuan-tuan bagi tahu saya, kalaulah mak ayah Yusuf VIP. Mak ayah Yusuf ni VIP. Kalaulah mak ayah Yusuf yang VIP ni tunduk sujud kepada Yusuf, apa pegawai lain buat? Kena ikut sama. Pegawai lain pun sujud. Apa adik-beradik Yusuf lain buat? Sujud dah. Sujud sama. Gambarannya adalah ayah jemput datang ayah, ayah sila. Mak sila. Mak dia pun kata, ayah dia pun kata, Yusuf tak mau Yusuf tak mau. Pak, mak ayah dia pun tunduk bersujud. Bila mak ayah dia tunduk bersujud, tuan-tuan sujud kat situ tuan-tuan boleh faham dengan dua keadaan. Sama ada sujud seperti yang tuan-tuan lihat kita sujud kepada Allah tu, tapi gambaran itu sukar untuk dihadam, ataupun dalam arti kata mereka tunduk lah. Mereka tunduk ramai-ramai. Tunduk hormat secara beramai-ramai. Maka tuan-tuan, bila tengok mak ayah tunduk, anak yang 10 orang ni pun tunduk. Bila anak 10 orang ni tunduk, isteri-isteri mereka tunduk. Anak-anak mereka tunduk. Cucu-cucu mereka tunduk. Hamba-hamba mereka tunduk. Lalu pegawai-pegawai istana yang ada keliling Yusuf, semua pakat tunduk. Bila semua pakat tunduk, yang berdiri tegak waktu tu cuma Yusuf sahaja. Yusuf tengok keadaan itu berlaku, Yusuf teringat mimpi dia masa dia kecil dulu. Cerita ini bermula dengan mimpi itu. Maka dia pun kata, ya abati, wahai ayah kesayanganku, haza ta'wilu ru'yaya min qabl. Mimpi aku masa 5 tahun dulu ayah, hari ini baru berlaku. Inilah takwilan kepada mimpi aku masa kecil dulu ayah. Qad ja'alaha rabbi haqqan. Allah telah menjadikan mimpi aku itu suatu kenyataan. Mimpi masa umur 5 tahun, sekarang dah umur 50 something dah baru termakbul mimpi itu. Sesungguhnya janji Allah, Allah telah menjadikan mimpi aku jadi kenyataan. Tuan-tuan, apa yang Yusuf mimpi dulu? Yusuf mimpi ahada asyara kaukaban wasyamsu wal qamar. 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepada Yusuf. 11 bintang merujuk kepada 11 orang saudara-saudara Yusuf termasuk Bunyamin. Matahari merujuk kepada ibu saudara Yusuf yang juga ibu tiri Yusuf. Dan juga ayah merujuk kepada bulan merujuk kepada ayah Yusuf iaitu Yaqub. Maka tuan-tuan, ungkapan mimpi itu, takbir mimpi itu, takwilannya berlaku sewaktu Yusuf besar. Yusuf telah pun besar. So tuan-tuan, Yusuf melihat semua benda itu, Yusuf pun muhasabah. Dan Yusuf muhasabah, antara muhasabah yang dia buat adalah wa qad ahsana bi iz akhrajani min as-sijni. Allah telah pun ahsan, Allah telah pun buat baik sungguh kepada aku. Ketika Allah keluarkan aku dari penjara, Allah keluarkan aku dari penjara itu dengan keadaan Allah berbuat baik. Sebab keluarnya Yusuf dari penjara dalam keadaan hina, penjara tu hina,
Yusuf keluar sebagai orang mulia. Allah betul-betul buat baik kepada aku dengan keluarkan aku dari penjara, keluar dari hina kepada mulia. Wa jaa bikum minal badwi min ba'di an nara syaitana baini wa baina ikhwati. Allah juga buat baik kepada aku. Dengan cara Allah membawa kalian dari hidup badui tengah padang pasir. Sesudah syaitan merosakkan hubungan aku dengan keluarga aku dalam keadaan hari ini. Tuan-tuan, Bani Israel termasuk abang-abang Yusuf, termasuk Yaakob sendiri, saya sebutkan sebelum ni, mereka tinggal di Kanaan dalam khemah. Mereka badui. Nabi Yaakob dan juga abang dia 10 orang itu tinggal di Kanaan tu dalam khemah. Mereka ni badui. Yusuf tinggal dalam rumah, dalam istana yang proper sebab mereka ni hadari. Mereka ni orang bertamadun. Sampai ke besar, abang-abang dia dan Yaakob masih lagi tinggal dalam kemah. Tapi tuan-tuan, Allah susun berlakunya buang dalam telaga. Akhirnya kena jual, Yusuf masuk penjara, keluar jadi menteri, abang-abang dia Bunyamin datang, kena tahan. Semua itu tujuannya adalah supaya memindahkan abang-abang dia dan juga Yaakob yang tinggal dalam kehidupan badui ke dalam kehidupan yang lebih moden macam di Mesir itu. Yusuf kata, Allah betul-betul berbuat ihsan, buat baik kepada aku. Dia keluarkan aku dari penjara dan juga dia bawa kalian dari kehidupan badui kepada kehidupan hari ini. Kita lihat bagaimana akhirnya segala benda yang ayat mudahnya buruk berlaku kepada Yusuf dan berlaku kepada abang dia. Yang berlaku kepada Yusuf dalam konteks ni masuk penjara, benda buruk. Tapi benda buruk itu akhirnya membawa kepada kebaikan. Kalau Yusuf tak masuk penjara, belum tentu ada dibuka jalan untuk Yusuf takbir mimpi raja. Yusuf dibuka jalan untuk takbir mimpi raja dengan cara Allah bawa dia masuk penjara. Keadaan yang sama juga, Bani Israel tak keluar daripada kehidupan badui dalam kemah padang pasir kepada kehidupan tamadun yang hebat ni kalau mereka tidak buang adik mereka dalam telaga dan akhirnya bla 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 sampailah hari itu kemarau mereka datang ke Mesir. Itu semua susunan Allah Ta'ala. Dan Yusuf panggil semua tu apa dia? Qad ahsana rabbi. Allah dah buat baik kepada aku. So tuan-tuan, dalam kehidupan kita pun sama juga. Buruk apapun yang sekarang kita sedang hadapi, ketahuilah ending dia akan baik kalau kita beriman kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, sekarang zaman COVID. Saya rasa nak sebut sekarang zaman COVID pun tak berapa tepat lah sebab kita dah nak ending dah COVID ni. Kita nak pergi penghujung dah endemik dah pun. Semoga-moga dia berakhir lah. Tapi tuan-tuan, bukankah saat saya tengah bercakap ni, dengan 2 tahun yang lalu bulan 3 sewaktu COVID bermula, bukankah waktu bulan 3 2 tahun lepas kita rasa macam teruk sangat kena COVID tu kan? Kita rasa macam Tuhan uji kita dengan berat sangat kan? 46 yang sekarang ada dekat Zoom dan juga 27 orang mata yang sekarang ada kat Facebook. Bukankah 2 tahun lepas waktu COVID kena kita, sebahagian tuan-tuan hilang kerja, sebahagian tuan-tuan income tinggal kosong, sebahagian tuan-tuan korek duit ke BSP, korek duit simpanan apa semua dan tak boleh hidup. Dan hari ni nampak lebih stabil kan? Sebahagian tuan-tuan dapat kerja baru yang lebih stabil kan? Sebahagian tuan-tuan dapat allowance yang lebih banyak kan? Sebahagian tuan-tuan boleh ikut kelas secara online kan? Tuan-tuan, siri Al-Quran bercerita ni kita buat kerana COVID. Kerana tak boleh mengajar live. Saya buat siri pertama, siri Al-Quran bercerita awal dulu, siri pertama. Waktu tu sebab COVID. Saya beli kamera ini dan juga mikrofon ini kerana COVID. Dulu komputer saya komputer biasa. Hari ni komputer saya agak hebat juga lah sebab nak streaming selalu. Komputer yang agak hebat ni Tuhan tak bagi melainkan kerana COVID. Webcam yang saya ada sekarang Allah tak bagi melainkan kerana ada COVID. Ini jalan yang Allah susun. Sekarang saya ada kat Kedah. Sekarang saya ada bilik untuk saya live sendiri. Dulu saya tumpang bilik tidur. Poin dekat sini adalah Allah susun jalan kita. Nampak macam buruk, ingat ending dia baik. There is always light at the end of the tunnel. Sekarang kita dalam gelap teruk tersebut. Masa depan kita pasti lebih baik
dengan syarat kita jadi orang macam Yusuf. Apa dia orang macam Yusuf? Amanu, beriman. Muhsin, orang yang keep improving. Yakin dengan Allah Ta'ala. Yusuf sebut, Yusuf muhasabah, sewaktu orang sujud kepada dia ramai-ramai, Allah dah buat baik kepada aku. Allah keluarkan aku dalam penjara, itu cara Allah buat baik kepada aku. Allah kenakan adik-beradik aku bergaduh dengan aku berbagai, itu Allah sedang buat baik kepada adik-beradik aku. Kerana hari ini berakhir dengan keadaan ini. Tuan-tuan, Yusuf masuk penjara sekejap ke lama? Itu je statement dia. Sekejap atau lama? Lama juga. Lama-lama. Yusuf masuk telaga, akhirnya kena jual, berpisah dengan ayah dia, sekejap ke lama? Lama, puluh-puluh tahun. Sangat lama. Yusuf sebut, Inna Rabbi latifun lima yasha. Allah aku ini dia latif, subtle. Dia sangat halus terhadap apa yang dia kehendaki. Innahu huwal alimun hakim. Allah Maha tahu, Allah Maha bijaksana. Allah ini latif. Allah ini latif. Latif maksudnya halus. Perjalanan yang Allah susun itu halus. Bukannya direct. Tuan-tuan, saya bagi contoh. Allah nak bagi komputer ni dekat saya, webcam dekat saya dan juga mikrofon ni dekat saya. Bukannya Allah kata, nah Nazar, ambil mikrofon. No. Allah susun supaya mikrofon ni saya mampu beli dan dapat ni, perjalanannya halus. Sebahagian tuan-tuan dapat kerja kat tempat baru dengan lebih baik ni, perjalanan tuan-tuan nak berada dekat tempat kerja baru itu, perjalanannya sukar. Tapi hari ni tuan senyum, tuan-tuan senyum. Sedangkan masa bermula dulu tuan-tuan mungkin tak apa senyum sangat. Perjalanan yang Allah bawa itu latif, halus. Allah go sikit demi sikit. Perjalanan takdir kita ni subtle, sikit demi sikit. Yakinlah dengan Allah Ta'ala bahawa at the end everything going to be fine. Hidup kita at the end everything going to be fine. Inna Rabbi latif lima yasha. Tuhan aku ni betul-betul buat baik, berlembut dia, halus dalam perjalanan takdir yang dia nak. Ada soalan setakat sekarang? Tak ada soalan, maka tuan-tuan akhirnya sampai di penghujung usia. Pertama sekali kita bincang Yaqub, ayah Nabi Yusuf di hujung usia. Nabi Yaqub bila daripada peristiwa dia sujud kepada Yusuf tersebut, usia dia pun dah panjang lah, dah hujung-hujung lah. Maka setelah termakbulnya mimpi Nabi Yusuf AS, masuk satu bab Yaqub di hujung usia. Dalam surah Al-Baqarah, Allah highlight satu peristiwa Yaqub ketika dia nak mati. Nabi Yaqub berwasiat kepada anak-anak dia. Al-Baqarah, ayat ni terkenal. Wa Yaqub, dan Yaqub pun pesan, dia wasiat kepada anak-anak dia. Ya baniya, wahai anak-anak aku 12 orang semua. Innallaha astafa lakumuddin. Allah telah pilih untuk kalian agama ini. Agama Islam ni Allah pilih untuk kalian. Bani Israel pegang. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayah nak pesan, kalau kalian nak mati, jangan mati. Melainkan kalian mati sebagai orang yang serah diri. Orang yang Muslim. Anak-anak, ayah nak mati dah. Ayah nak pesan, Allah pilih kalian agama ni. Kalian orang terpilih untuk pegang agama ini. Sebahagian tuan-tuan lahir dalam agama ini, maka make sure mati dalam agama ini. Sebahagian tuan-tuan lahir bukan dalam agama ini. Entah macam mana umur tuan-tuan sekian, tuan-tuan jumpa agama ini, tuan-tuan pilih untuk convert masuk agama ini. Nabi Yaqub pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang penting bukannya lahir dalam agama ini, yang penting bukannya convert masuk agama ini, yang penting adalah jangan mati, melainkan mati dalam agama Islam ini. Kemudian Nabi Yaqub pun tanya anak-anak dia, ma ta'buduna min ba'di. Ayah nak mati dah. Ayah nak tanya saat ke hampa semua. Ma ta'buduna min ba'di. Anak-anak semua, hampa nak sembah siapa lepas ayah mati?
Hampa nak abdikan diri kepada siapa lepas ayah mati? Qalu 12 orang anak-anak Yakub termasuk Bunyamin, termasuk Yusuf. Mereka sebut, na'budu ilahaka. Ayah jangan risau. Kami akan abdikan diri kami kepada sembahan kamu. Wa ila abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq. Kami akan abdikan diri kami kepada sembahan nenek moyang kamu Ibrahim, Ismail, Ishaq. Na ilahan wahidan, iaitu sembahan yang tunggal. Wa nahnu lahu muslimun. Kami akan make sure kami serah diri kepada Tuhan yang itu, bukan Tuhan yang lain. Tuan-tuan, Nabi Yakub di hujung usia dia, tuan-tuan boleh bayang Nabi Yakub ni tuan-tuan, berdasarkan cerita kita baca tadi, dia pun miskin. Dia pun harta habis-habis dah. Masa kemarau tu harta dia habis dah pun. Di hujung usia dia, dia tak pesan rumah tu dapat ke orang tu, KWST tu dapat ke orang ni, dia tak pesan yang tu. Dalam banyak-banyak benda dia pesankan akidah. Saya ada niat sebelum saya mati, saya pesan ke anak cucu cicit, wasiat saya haraplah wasiat saya tu ada sebut tentang agama ni. Saya berharap demikian. Tak berlaku lagi tuan-tuan, tapi saya berharap waktu saya mati esok, hampir-hampir mati, saya berdoa agar mulut saya mengingatkan anak cucu untuk sembah Allah Ta'ala. Nabi Yakub. Maksudnya tuan-tuan, ending Yakub ini satu benda lagi tuan-tuan. Parenting. Jadi parent. Nabi Yakub AS, dia dah habis baik didik anak-anak dia untuk hidup sebagai Muslim. Dia didik habis baik. Pembesaran anak-anak dia perfect ke ada cacat celah? Anyone? Pembesaran anak-anak Nabi Yakub perfect ada cacat? Ada cacat celah. Ada cacat lah sampai buang adik dalam teruk pergi berbagai. Memang ada cacat. Tapi tuan-tuan, seperti mana yang saya sebut, at the end, everything going to be fine. Pada hari Nabi Yakub di atas katil dia nak hembuskan nafas-nafas terakhir, anak-anak dia berjenis balik. Sebab tu tuan-tuan, anak kita yang sekarang, tengok anak kita kat luar sana, teringat balik anak kita yang sekarang, ada sebahagian anak kita tak berapa menjadi kan? Ada sebahagian anak kita sekarang duk jadi mak rempit lagi. Sebahagian anak kita sekarang nampak macam sembahyang tu tak dekat lagi. Tuan-tuan, insya-Allah at the end everything going to be fine. Sebab tu tak putus asa terhadap anak sendiri. Nabi Yakub AS sampai kesudah di atas katil dia, akhirnya dia puas hati balik kepada anak-anak dia. Sebab tu kita tak perlu fikir sangat tentang masa lalu kita dan masa lalu anak-anak kita. Kita hanya perlu fikir tentang masa depan mereka. Tuan-tuan, benda-benda yang berlaku dalam hidup kita dan anak kita dulu, dia bukan life sentence. Dia bukan hukuman sampai mati. Dia hanya satu pengajaran tentang benda-benda yang berlaku dulu. Benda-benda buruk yang berlaku dekat kita dan anak-anak kita dulu. Dia hanya satu pengajaran yang bagi pengajaran dan kita move on. Masa depan should be very good. Semua orang insya-Allah masa depan lebih baik. Asalkan kita beriman, beramal soleh, kita muhsin. Keep improving. Nabi Yakub AS akhirnya dia puas hati dengan keadaan 12 anak-anak dia, meskipun di pertengahan hidup mereka ada masalah. Dan akhirnya Nabi Yakub meninggal dan Nabi Yusuf kebumikan Nabi Yakub di Mesir. Seterusnya Yusuf di hujung usia. Nabi Yusuf pula bila dia meningkat dewasa, tuan-tuan boleh bayang abang-abang dia pakat mati berhabis dia. Yusuf di hujung usia. Yusuf doa. Ini doa Nabi Yusuf di hujung usia dekat-dekat nak mati. Rabbi, wahai Tuhan aku. Qad ataitani minal mulk. Engkau telah anugerahkan kepada aku sebahagian daripada kerajaan. Sebahagian daripada kuasa. So kita boleh bayang waktu Yusuf sebut benda ni, dia berada di kemuncak kejayaan dia. Sebab tu saya sebut di hujung-hujung usia. Wa 'allamtani min ta'wil al-ahadits. Engkau telah ajar aku sebahagian daripada kemahiran takwil perkataan. Terima kasih, banyak benda dah Allah bagi ni di hujung usia. Fatiris samawati wal ardi. Wahai pencipta, pemula penciptaan langit-langit dan bumi. Anta wali fid dunya wal akhirah. Engkaulah pelindung aku dunia dan akhirat. Tawaffani musliman. Matikalah aku dalam keadaan muslim, serah diri.
wa alhiqni bis salihin. Hubungkan aku dengan orang-orang yang soleh. Tuan-tuan, pada hujung dakwah, pada hujung usia Nabi Yusuf, di saat dia di kemuncak kuasa dia, di kemuncak karier dia, apa yang dia minta adalah yang ni tuan-tuan, paling penting, tawaffani musliman. Matikan aku sebagai orang muslim, serah diri. Dan itulah nasihat ataupun wasiat ayah dia dulu. Dia nak penuhi wasiat ayah dia dulu. Aku nak mati sebagai satu orang yang muslim. Tuan-tuan, di kemuncak orang ni tuan-tuan, bila dia di kemuncak, everything ada. Yusuf di kemuncak dia, everything dia ada. Maksudnya sebut bila pangkat, harta, perempuan, apa sahaja, dia berada di kemuncak, semua benda dia ada. Tapi tuan-tuan, ramai orang sewaktu dia di kemuncak, dia tak bersedia nak lepas. Nabi Yusuf sewaktu dia ada semua benda, otak dia telah pun fikir untuk lepas. Ini satu kualiti yang tak ada dekat ramai orang. Ramai orang bila dia di kemuncak, dia tak bersedia untuk melepaskan benda yang dia sedang capai di kemuncak. Nabi Yusuf AS sewaktu dia di kemuncak, dia ulang-ulang sebut, Ya Allah, aku bersedia untuk mati dan matikan aku sebagai Muslim. Tak cukup matikan sebagai Muslim, wa alhiqni bis salihin. Hubungkan aku dengan orang-orang yang soleh. Tuan-tuan, matikan aku sebagai Muslim, hubungkan aku dengan orang yang soleh. Macam mana nak hubungkan dengan orang yang soleh? Orang soleh mana yang Yusuf nak berhubung dengan orang tu? Nenek moyang. Nenek moyang. Nabi Ibrahim. Maka tuan-tuan, ingat, hubungkan aku dengan orang soleh tu bukan orang soleh kat hujung kampung tu. Sebab dia dah sebut, matikan aku sebagai Muslim, dan lepas aku mati, aku nak pergi duduk sama-sama dengan orang-orang soleh yang lain. Sebab semua benda aku dah capai. Harta aku dah ada di hujung usia. Anak pinak dah berkembang dengan baik di hujung usia. Kuasa pangkat dah ada di hujung usia. Benda apa yang belum ada? Yang belum ada adalah mati sebagai Muslim. Yang belum ada adalah masuk syurga bersama orang-orang yang soleh. Yang tu belum ada. Maka tuan-tuan, sekarang di kemuncak kejayaan, di kemuncak usia ni, semua dah ada. Aku rela untuk lepas semua yang dah ada ni, untuk mati sebagai Muslim, untuk dihubungkan dengan orang-orang soleh. Dan orang-orang soleh yang dimaksudkan itu adalah Yaqub, Ishaq, Ismail, Ibrahim dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan sekarang sebahagian tuan-tuan ni dah ada segala benda kat dunia, minda kena fikir untuk capai next level. Next level dari hidup kita adalah mati sebagai Muslim dan masuk syurga. Semoga Allah matikan kita semua sebagai Muslim dan masuk syurga bersama, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbil alamin. Maka tuan-tuan, Yusuf pun meninggal dunia dan dikebumikan di Mesir. Yusuf meninggal dunia dan dikebumikan di Mesir dengan kubur yang proper lah, sebagai bangsawan Mesir. Yusuf mati sebagai bangsawan Mesir, ke bumi di Mesir. Tuan-tuan, Nabi Yaqub alaihissalam, kesimpulan Nabi Yaqub kahwin dengan 4 orang isteri, Laila, Rahil, Billah, Zilfah. Kemudian daripada Yaqub itu datang anak dia Yusuf. Yusuf anak ke-11 dari 12 orang adik-beradik. 12 orang adik-beradik Yusuf ni kita panggil Abna Israel. Bermaksud anak-anak lelaki Israel. So Abna Israel ada 12 orang. Daripada keturunan 12 orang ini beranak pinak, kita panggil Bani Israel. Maksudnya tuan-tuan study kisah Nabi Yusuf dan 12 orang adik-beradik dia. Tuan-tuan sedang study kisah para pemula Bani Israel. Tuan-tuan sedang study tokoh-tokoh awal Bani Israel. 12 orang. Yang mana tuan-tuan, Abna Israel tu pindah masuk ke Mesir. Jumlah mereka dalam kitab sirah tercatat 63 orang. 12 orang tu bawa anak bini mereka, total sekali 63 orang Bani Israel berpindah masuk ke Mesir pada zaman Yusuf. Dan nanti tuan-tuan di Mesir itu
datang watak baru bernama Musa, dan Musa itu daripada keturunan Bani Israel. Wallahu alam. Ada soalan setakat sekarang? Tuan-tuan, kubur Nabi Yusuf hari ni ada kat mana? Mesir. Dekat Mesir. Ada siapa-siapa pernah pergi melawat kubur Nabi Yusuf? Tak. Ada? Ada? Tuan-tuan, hari saya tengah bercakap ni, kubur Nabi Yusuf kita tak tahu exactly di mana, tapi, ni tapi dia tuan-tuan, tapi kalau tuan-tuan pergi ke Israel ataupun ke Palestin, tuan-tuan akan jumpa ada kubur Nabi Yusuf di Hebron. Di Hebron, nama tempat Hebron, tak salah saya Hebron ni Israel hari ni. Di Hebron ada kubur Nabi Ibrahim dan juga Ishak, dan ada kubur Nabi Yusuf. Pasal apa ada kubur Nabi Yusuf dekat situ? Nanti tuan-tuan bila kita study kisah Nabi Yusuf, Nabi Musa alaihissalam, berdasarkan Bible, bukan berdasarkan Quran, berdasarkan Bible. Berdasarkan Bible, setelah Bani Israel bebas daripada Mesir, mereka keluar daripada Mesir zaman Musa, mereka bawa bersama tulang-tulang Nabi Yusuf, bawa pergi ke tanah yang dijanjikan, lalu ditanam dekat tanah yang baru. Tapi tuan-tuan, riwayat itu hanya ada dalam Bible, hanya sumber-sumber Israeliat, ia tak dibuktikan oleh mana-mana sumber lain, termasuk sumber Mesir sendiri. Sebab itu tuan-tuan, dalam dunia ini kubur Nabi yang confirm cuma satu, iaitu kubur Nabi Muhammad. Mana-mana kubur yang lain yang didakwa sebagai Nabi itu ataupun Nabi ini tidak boleh dibuktikan. Wallahu a'lam. Ada soalan setakat sekarang sebelum kita masuk kesimpulan? Yes. Jawatan Al-Aziz itu adakah menteri ataupun raja? Raja Al-Malik. Okay. Al-Malik Mesir adalah Raja Mesir. Al-Aziz itu lebih tepat lagi menteri lah. Sebab itu Yusuf sebut, bagi kepada aku menteri yang jaga perbendaharaan. So dia menteri lah, dia bukan kawal seluruh kerajaan. Terima kasih, Ustaz. Nabi Yusuf akhirnya dia kahwin dengan Zulaikha. Akak ada baca tak? Dia kahwin dengan Zulaikha dalam surah ni. Ada baca tak Kak Mas? Tak ada. Bila tak ada, tutup cerita Kak Mas, dia kahwin pun tak apa, tak kahwin pun tak apa. Benda tak penting. Ustaz. Ya, Abang Mawi? Ustaz. Ya. Fir'aun zaman bila? Masa tu, masa ni raja tak panggil Fir'aun Betul. Zaman Nabi Yusuf alaihissalam, Quran memanggil pemerintah Mesir sebagai Al-Malik Mesir. Dia tak guna perkataan Fir'aun Mesir. So menjawab soalan abang, jawapannya tidak. Jawapan panjangnya tunggu masa kisah Nabi Musa minggu depan. Jawapan pendeknya adalah Mesir ini ada banyak dinasti. Dinasti ke-18 barulah raja mereka digelar sebagai Fir'aun. Kenapa generasi ke-18 dinasti Mesir baru digelar Fir'aun? Cerita panjang masa kisah Nabi Musa minggu depan. 2 minggu depan. Tak lama dah bang. Terima kasih. Ada soalan lain? Ustaz, ada anggaran masa semasa antara era Nabi Yusuf dengan zaman Nabi Musa? Bukan, tahu tak berapa tahun? Confirm 5 generasi. Musa, 5 generasi. Yusuf 5 generasi. Berapa tahun tak tahu, tapi kalau kita anggap satu generasi 100 tahun, maksudnya 500 tahun lah. Okey, tak jauh sangat. Okey, masih Ustaz. Ada soalan tambahan? Ustaz, Nabi Yusuf meninggal dunia, wafat masa umur berapa tahun? Wallahu alam, tak tahu. Okay, saya baca di Facebook ya. Kak Hazlina, hukum tawassul saya rasa saya dah explain panjang tadi. Apa persamaan Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad? Kak Nur Huda. Satgi Kak Nur Huda tolong jawab. Kak. Alhamdulillah ala kulli hal. Ada soalan lain tuan-tuan sebelum kita move on? Baik, tak ada soalan lain, maka tuan-tuan kita masuk kesimpulan. Ini kesimpulan penuh kisah Nabi Yusuf sebanyak 6 siri.
persamaan kisah Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagian ini akan menjawab soalan Kak Nur Huda di Facebook. Persamaan kisah Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya bagi nombor 1, tuan-tuan tolong senarai yang lebih-lebih ya. Nombor 1, kedua-dua mereka, Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad, kedua-duanya mulia. Kedua-duanya kaya dan kedua-duanya dari keluarga, dari bangsawan. Ingat Nabi Muhammad tu kaya, tuan-tuan, keluarga dia kaya di Mekah. Kalau tuan-tuan duk baca tentang Nabi Muhammad miskin berbagai tu, itu sebab cerita tu di Madinah. Nabi Muhammad jadi Nabi di Mekah. Nabi Muhammad ni kaya di Mekah. Isteri dia pun kaya, keluarga dia pun keluarga Bani Abdul Muttalib kaya. Mereka berdua itu keturunan mulia, mereka kedua-duanya kaya dan mereka kedua-duanya bangsawan. Okey, saya bagi satu je. Tuan-tuan yang lain tolong senarai Ustaz. Berdasarkan kisah Nabi Yusuf, apa persamaan baginda dengan Nabi Muhammad? Ibunya meninggal ketika dia kecil. Dua-dua mak meninggal masa kecil. Okey, kawan-kawan Facebook pun tolong tulis juga. Dua-dua meninggal mak ayah mak dia masa kecil. Ada soalan lain? Ada benda lain persamaan? Dua-dua berhijrah. Dua-dua berhijrah. Dua-dua terpaksa hijrah. Seorang hijrah ke Mesir, seorang hijrah ke Madinah. Alright, bagus. Apa lagi? Happy ending. Dua-dua happy ending. Yeay. Lagi? Dua-dua handsome. Dapat ending tu dia dapat ujian besar lu dalam hidup dia. Sebelum happy ending, ujian dia sangat besar. Alright. Lagi? Tonton dalam Facebook pun tolong komen kat bawah. Apa lagi persamaan? Lagi. Oh, itu je tu boleh connect antara dua kisah ini. Ini dididik oleh Allah direct. Oh, dua-dua dididik oleh Allah secara direct. Wow, alright. Lagi? Mimpi. Apa Kak Azian? Mimpi. Hah? Mimpi. Kedua-duanya ada mimpi dan kedua-dua mimpi mereka itu termakbul. Mimpi Nabi Yusuf adalah sebelah bintang matahari itu. Mimpi Nabi Muhammad adalah apabila dalam surah Al-Fat, Nabi Muhammad mimpi mencukur kepalanya kerana haji dan akhirnya itu termakbul. Alright, bagus. Dua-dua mimpi dan dua-dua mimpi mereka tercapai. Lagi? Dua-dua handsome. Dua-dua handsome. Yang tu tak boleh nak disahkan, tapi betul lah. Handsome tu. 22 antara 25 Rasul. Oh, yang tu of course. Dua-dua Rasul. Lagi? Yusuf maafkan abang-abang dia. Lalu persamaan dia dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kembali ke Mekah dan maafkan musuh. Alright. Nabi Yusuf maafkan musuh dia dan Nabi Muhammad pada hari pembukaan kota Mekah dia maafkan musuh-musuh dia, tiada cercaan ke atas kalian. Terima kasih. Tuan-tuan, itu betul. Pada hari Nabi Muhammad buka kota Mekah, Quraisy berkumpul depan dia dan mereka pun tanya, so nak buat macam mana? Nak settle macam mana? Maka mereka pun kata, anta salih, ibnu salih wa ibnu salih. Engkau ni Muhammad orang soleh, anak kepada orang soleh, cucu orang soleh. Maka buat baiklah kepada kami. Maka Nabi Muhammad pun kata, hari ini aku akan katakan kepada kalian sama seperti apa Yusuf kata kepada saudara-saudaranya, la tasri alaikum, tidak ada cercaan ke atas kalian, semua dimaafkan. Nabi Muhammad secara literal pada hari pembukaan kota Mekah, dia baca surah Yusuf, ayat yang Nabi Yusuf maafkan adik-beradiknya. Demikian Nabi Yusuf maafkan seluruh Quraisy. Dan ingat, Quraisy itu adalah adik-beradik Nabi Muhammad lah pada hari tersebut. Betul? Persamaan lagi? Maka tuan-tuan, sebenarnya banyak kalau nak senarai. Maka kita senaraikan di sini. Tuan-tuan, mereka berdua kaya, mulia, bangsawan. Mereka berdua adalah kesayangan bapa masing-masing. Yang mana Nabi Muhammad itu adalah kesayangan bapa saudaranya Abu Talib. Nabi Muhammad itu adalah kesayangan bapa saudara dia Abu Talib. Ingat, perkataan Abi boleh terpakai untuk bapa betul dan bapa saudara. Abi dalam watak Nabi Yusuf adalah Yaqub.
Abi dalam watak Nabi Muhammad adalah Abu Talib. Mereka berdua kesayangan bapa saudara ataupun bapa mereka masing-masing. Mereka berdua dikhianati oleh ahli keluarga masing-masing. Yang lawan Nabi Muhammad tu adik-beradik dia juga. Sama-sama Quraisy. Yusuf yang khianat dia sama-sama Bani Israel juga. Mereka berdua dipisahkan daripada bapa kesayangan mereka. Seorang mati, seorang lagi dipisahkanlah. Kena masuk telaga berbagai. Mereka berdua terpaksa berhijrah keluar dari negeri masing-masing. Seorang pergi ke Mesir, seorang lagi pergi ke Mekah. Nombor 6, mereka berdua dalam dakwah mereka ditawarkan perempuan. Yusuf ditawarkan perempuan. Yusuf ditawarkan harta dan kedudukan untuk lupa itu dan lupa ini. Yusuf tak terima. Nabi Muhammad ditawarkan perempuan, harta dan kedudukan. Mereka berdua diasingkan dari masyarakat. Yusuf dipenjara, Nabi Muhammad diboikot, diasingkan dari masyarakat. Boikotnya Bani Hashim itu adalah dipenjaranya Muhammad dan geng. 8. Mereka berdua berdakwah ketika diasingkan dari masyarakat. Nabi Muhammad tak berhenti dakwah ketika dia diboikot bersama dengan Bani Hashim, dia masih dakwah Bani Hashim. Ketika hari dia diboikot, Nabi Yusuf berdakwah kepada orang-orang dalam penjara pada hari dia di penjara. Mereka berdua akhirnya diperakui oleh musuh yang fitnah mereka. Quraisy iktiraf Muhammad, abna Israel iktiraf Yusuf. At the end, happy ending. Mereka berdua akhirnya dapat kemuliaan dan dapat jawatan tinggi. Muhammad pemerintah empire pada hujung dakwah baginda, mulia dan jawatan tinggi. Yusuf mulia dan juga menteri kerajaan besar Mesir pada hujung dakwah baginda. Mereka berdua, musuh mereka berdua mengharapkan belas ihsan mereka. Pada akhirnya, musuh Nabi Muhammad, Quraisy, juga mengharapkan belas ihsan baginda akhirnya. Dan mereka berdua akhirnya maafkan musuh mereka. Maafkan saudara-saudara mereka tanpa sebarang dendam. Bahkan Nabi Muhammad mengahwinkan anak-anak dia dengan beberapa anak bekas musuh dia. Bahkan baginda kahwin dengan anak musuh baginda. Punyalah tak ada dendam. Ini persamaan besar Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad dalam hidup dakwah baginda berdua. Tuan-tuan, seterusnya simetri indah kisah Yusuf AS. Tuan-tuan, surah ini ataupun kisah Nabi Yusuf ini, dalam ayat 3 surah Yusuf, Allah dakwa, Allah buat satu klaim. Nahnu naqussu alayka ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Quran. Kami cerita kepada kamu Muhammad cerita yang terindah dengan diwahyukan surah Yusuf ini. Kisah Nabi Yusuf disebut sebagai cerita terindah. Apa indahnya kisah Nabi Yusuf? Hari ini kita discuss sikit, tuan-tuan. Bagaimana indahnya simetri kisah Nabi Yusuf. Dalam kisah Nabi Yusuf ada dua takwilan mimpi. Ada dua mimpi yang penting, iaitu mimpi Yusuf dan mimpi Al-Malik. Ada dua mimpi tak penting, iaitu mimpi dua sahabat di penjara. Ini sangat simetri kisah dalam surah ini. Ada dua mesyuarat dalam surah ini. Mesyuarat pertama, abang-abang Yusuf mesyuarat isu Nabi Yusuf agar mereka disayangi oleh ayah mereka. Mesyuaratnya abang-abang Yusuf tentang Yusuf supaya ayah mereka sayang mereka. Kali kedua abang-abang Yusuf mesyuarat, mereka mesyuarat isu Bunyamin. Mereka mesyuarat agar ayah tak benci mereka. Sangat simetri dua mesyuarat itu. Dalam surah ini ada dua kisah percintaan. Yang mana kedua-dua cinta itu berakhir dengan sakit. Abang Yusuf menyakiti Nabi Yusuf sebab mereka nak berebut cinta ayah mereka. Isteri Al-Aziz pun menyakiti Yusuf sebab merebut cinta Yusuf. Tuan-tuan, tengok bagaimana merebut cinta ayah, abang Yusuf menyakiti Yusuf. Merebut cinta Yusuf, isteri Al-Aziz penjarakan Yusuf. Dua-duanya kerana berebut cinta. Dan kedua cinta itu menyakiti. Sangat simetri, indah kisah cerita ni. Surah ini bercakap tentang dua kegelapan.
Nabi Yusuf bergelak dalam penjara kerana dibenci. Akhirnya dia keluar daripada penjara, keluar dari kegelapan penjara itu sebagai hamba. Yusuf diperigi gelap dalam perigi sebagai gelap dalam perigi kerana dia dibenci oleh abang-abang dia. Dia keluar sebagai hamba daripada perigi itu. Yusuf dia masuk dalam di penjara kerana cinta. Masuk gelap pergi kerana benci. Dia masuk gelap penjara kerana cinta. Dia keluar daripada pergi jadi hamba. Dia keluar daripada penjara jadi menteri. Kisah dua kegelapan dan kisah keluar daripada kegelapan dengan baik. Ada dua berita dari baju. Baju jadi berita sedih. Baju Yusuf yang konon dimakan serigala. Baju juga jadi berita gembira. Baju Yusuf yang hidup bangsawan di Mesir. Baju juga jadi saksi. Baju Yusuf tak koyak. Ingat tentang baju Yusuf dimakan serigala tak koyak. Bersaksi bahawa Yusuf masih hidup. Cerita tentang Yusuf itu tak benar. Kononnya dimakan serigala. Baju tak koyak. Saksi bahawa cerita Yusuf dimakan serigala itu palsu. Namun cerita baju Yusuf koyak dalam kes dia dengan isteri Al-Aziz bersaksi bahawa cerita Yusuf itu benar. Baju koyak membela Yusuf dua kali. Baju koyak membela Yusuf, baju tak koyak juga membela Yusuf. Sangat simetri kisah Nabi Yusuf. Ada dua janji dari abang-abang Yusuf. Mereka janji nak jaga adik mereka Yusuf. Mereka sengaja mungkiri. Mereka janji nak pelihara adik mereka Bunyamin. Gagal dipenuhi. Dua janji sangat simetri. Tuan-tuan, inilah plot cerita yang terindah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya tak tunjuk dekat skrin ke tadi kat Facebook? Oh, silap. Tadi saya tunjuk dah Zat kat skrin kat Facebook. Saya lupa tunjuk kat Facebook. Screenshot balik tuan-tuan. Siapa nak screenshot? Screenshot semula. Yang ni yang berikutnya. Siapa nak screenshot? Screenshot sekarang. Tuan-tuan, inilah simetri indah Nabi Yusuf AS. Maka sekarang saya nak tanya tuan-tuan. Terbukti ataupun tidak, ini kisah terindah? Jawab Zat. Ya. Tidak ada plot yang sehebat itu. Tidak ada plot yang sehebat kisah Nabi Yusuf AS. Hebat plotnya. Itu sajakah kehebatan kisah Yusuf? Sabar je. Kita bincang struktur indah kisah Nabi Yusuf AS. Kisah Nabi Yusuf tentang perjalanan struktur plot dia ada 12. Kisah Nabi Yusuf ni, kisah 12 anak-anak Yakub ni ada 12 plot. Dengar ayat saya. Kisah 12 anak Yakub ni ada 12 plot. Kisah ini bermula dengan mimpi Yusuf. Kemudian 10 abang-abang Yusuf khianat Yusuf. Tangkap masuk telaga. Kemudian plot masuk bab baru, isteri Al-Aziz goda Yusuf. Plot berkembang, para perempuan Mesir goda Yusuf. Plot berkembang, Yusuf rela masuk penjara. Akhirnya di penjara. Plot berkembang, Al-Malik Mesir mimpi. Plot berkembang, mimpi Al-Malik Mesir ditakwil oleh Yusuf. Plot berkembang, Yusuf enggan keluar dari penjara. Dia nak kes dia bicara dulu. Al-Malik dah minta bebas, dia tak mau bebas. 9. Para perempuan Mesir mengaku salah. Plot berkembang, isteri Al-Aziz mengaku salah. Plot berkembang, 10 abang-abang Yusuf mengaku salah. Dan plot berkembang, takwilan mimpi Yusuf menjadi kenyataan. Tuan-tuan, berdasarkan 12 plot ni, apa yang tuan-tuan sedar? Ada something menarik ni. Apa yang tuan-tuan sedar? Semua ada timbal balik. Apa dia Abang Wan? Ada timbal balik antara perkara yang berlaku yang first 6 tu, dia ada timbal balik dia
pada 7 ke 12. Tuan-tuan, Abang Wan bagi tahu ada timbal balik the first sick plot dengan the last sick plot. Ini maksud Abang Wan, ini maksud Abang Wan. Plot dia bermula dengan Yusuf bermimpi. Cerita ini berakhir dengan takwilan mimpi Yusuf jadi kenyataan. Plotnya yang kedua, 10 Abang Yusuf khianat. 2 yang terakhir plot dia berakhir dengan abang-abang Yusuf yang khianat itu mengaku salah. Plot ketiga, isteri Al-Aziz goda Yusuf. Plot 3 terakhir, isteri Al-Aziz mengaku salah. Plot keempat, perempuan Mesir goda Yusuf. Plot 4 terakhir, perempuan Mesir mengaku salah. Plot kelima, Yusuf rela untuk dipenjara. Plot 5 terakhir, Yusuf enggan bebas dari penjara. Yang pertama dia rela masuk. Yang kedua dia enggan bebas. Dia nak bicara dulu. Yang pertama dia rela masuk meskipun tak ada kes. Meskipun tak dibicarakan. Yang ke-8 tu, 5 terakhir. Enggan bebas dari penjara. Dia nak bicara dulu. Yang ke-6 Al-Malik bermimpi. 6 yang terakhir Al-Malik punya mimpi ditakwilkan. Tuan-tuan, ini simetri struktur yang indah kisah Nabi Yusuf AS. Siapa dia tulis skrip? Allah Subhanahu Wa Taala tulis skrip. Sebab tu saya sebut, kalau ada anugerah filem terbaik, inilah anugerah filem terbaik kisah Nabi Yusuf AS. Wallahu alam. Kelas habis kat sini. Ada soalan tuan-tuan? Tuan-tuan, tak ada soalan. Di Facebook pun tak ada soalan. Kelas habis kat sini. Alhamdulillah, saya buat sedikit pengumuman. Siapa yang belum join Usrah Algebra Telegram, mohon join Telegram Usrah Algebra. Mudah sahaja, dekat Facebook boleh klik dekat link dekat description. Ataupun boleh search Usrah Algebra dekat Telegram. Next round tuan-tuan, kita akan mula kisah Nabi Musa AS. Saya sangat excited dengan kisah Musa ini. Kerana Musa adalah watak yang paling utama dalam Al-Quran. Kisah Musa, Nabi Musa adalah watak yang paling utama dalam Al-Quran. 10 siri tuan-tuan. Kisah Quran bercerita yang paling panjang adalah kisah Musa. 10 siri kita akan bercakap tentang Nabi Musa tanpa tinggalkan sebarang detail. Every single detail thing. Kita akan semak tentang Nabi Musa AS bermula 9 Disember bulan depan. InsyaAllah. Tuan-tuan, jumpa tuan-tuan bulan depan dan jumpa tuan-tuan esok pagi untuk siri Tadabbur Kontot 8.30 pagi esok. Terima kasih. Siapa nak infak, boleh infak ke nombor akaun yang tertera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Thank you Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Doakan kami. Doakan kami juga. Kita masuk syurga sama-sama. Amin. Amin, amin. Persembahan yang paling best Ustaz. Paling best. Tunggu Nabi Yusuf dan Nabi Musa lagi best. Tahniah Ustaz. Ya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Allah khairan kasiran aidan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya tutup dulu tuan-tuan. Assalamualaikum.